Salam hujung minggu buat semua. Alhamdulillah hari ini kita bersama setelah sekian lama. Saya tak ke udara secara live disebabkan jadual yang agak ketat. Jadi malam ni insyaAllah saya nak berkongsi sedikit. Sempena hari ni kan kita dapat berita gembira. Kan? Hari ni seperti yang kita tahu ialah kita dah dibenarkan merentas negeri, dah macam menunggu pengumuman raya dah. Kan, dan hari ni saya tak expect hari ni ramai ni. Sekarang ni dah 750 orang. Saya difahamkan ada satu grup lagi belum dimasukkan lagi link. Ini silap-silap mau limit up ni kan. Saya ingatkan hari ni mesti sendu 100-200 orang, tapi tahu-tahu ramai. Hai, korang ni tak excited untuk pergi merentas negeri ke? Ada yang dah orang kata dah mula packing balik kampung, ada? Orang rumah saya dengan anak-anak pun dah orang kata dah start packing balik kampung. Macam esok nak raya dah, tapi saya tak ikut balik. Sebab saya masih ada tugasan bersama program ECJ online tak habis lagi, jadi saya terpaksa berkorban lah. Saya terpaksa berkorban duduk rumah, anak-anak dengan isteri je yang balik kampung kan. Yang lain ada yang dah nak mula bergerak. Biar balik kemudian kan, betul? Saya fikir yalah, orang kata bila semua orang nak balik kampung, semua orang nak merentas negeri, of course dia akan sesak lah kan. Dah macam balik malam raya lah ni. Saya yakin bermula tengah malam ni memang dah mula jam dah ni. Ada yang tengah on the way Perlis, ada yang dah sampai Terengganu, lusa balik kampung. Jadi pada mereka yang dalam perjalanan, semoga diselamatkan perjalanan anda semua. Sampaikan salam saya kepada seluruh ahli keluarga, ibu bapa terutamanya. Moga-moga terubatlah rindu setelah lama tak bersemuka dengan ahli keluarga di kampung kan. Jadi luangkan masa kan, kata secara efektif. Bila cerita luangkan masa secara efektif ni, janganlah dah balik kampung pun kerja duk main telefon kan, kerja duk menghadap saham, kerja duk orang kata pergi jumpa kawan-kawan. Padahal mak ayah kita yang dah lama kita jumpa ni, kita kata hi bye je kan. Tak elok lah kan. Dah lama kita tak berjumpa, dah 2 tahun tak beraya bersama. Jadi luangkan extra time, bawa lah pergi kedai makan mana-mana yang paling sedap kat kawasan tu, bawa dia pergi makan. Kalau kata ada dekat dengan tempat bercuti, bawa lah, pergilah orang kata segala hotel, segala resort yang ada. Berikan kegembiraan kepada ibu bapa kita, kepada ahli keluarga kita kan. Apa guna kita kata nak cari duit bagai nak gerak kan. Dah 2 tahun kita bertengkur lumus, dah terlibat dalam pasaran saham, usaha kita untuk mencari keuntungan. Apa sebenarnya tujuan kita kan? Apa tujuan akhir kita? Apa guna semua benda yang kita buat ni kan? Sebenarnya ialah untuk memberikan kegembiraan kepada orang yang kita sayang kan. Janganlah nanti kita duk sibuk, kita duk kata busy dengan urusan dunia yang memang takkan pernah habis ni. Lalas kita terlepas sebenarnya golden moment bersama ahli keluarga, bersama ibu bapa, bersama orang tersayang lah kan. Masa kita semakin hampir dah, kita dah tak ada banyak masa dah, memang masa kita sangat singkat. Jadi manfaatkan sepenuhnya masa yang ada kan, untuk kita cuba memperbaiki balik diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Right. Jadi seperti yang dijanjikan hari ni, insyaAllah saya nak kongsikan sedikit berkenaan market outlook. Orang selalu sebut market outlook ni kan, ke mana hala tuju pasaran kita ni selepas melalui bulan September pada bulan lepas kan. Bulan September ni memang kebiasaannya memang kebanyakan masa kalau kita tengok memang agak kata goyang, bukan kata di tempat kita je, malahan di pasaran di seluruh dunia pun. Dan sepanjang bulan lepas banyak isu-isu besar yang melanda, terutamanya di pasaran global lah kan, yang melibatkan Evergrande terutamanya. Jadi isu-isu macam ni menjadi perhatian seluruh pelabur di seluruh dunia ni, sebab ditakuti kesannya tu boleh menyamai apa yang pernah berlaku pada tahun 2008. Okay, apa yang berlaku pada 2008? Kita tahu kan 2008 berlakunya subprime crisis yang berpunca daripada sektor hartanah.
Jadi inilah yang sedang berlaku terutamanya di China. Okay? Dan bukannya China sahaja. Sebenarnya negara-negara lain di seluruh dunia pun sedang mengalami masalah yang sama. Sebagai contoh, kita boleh tengok apa yang sedang dibimbangi di pasaran Amerika Syarikat. Nampak dalam surat khabar The Star hari ni, isu highlight berkenaan another US debt ceiling crisis. Kalau kita tengok, US national debt has reached a whopping 28.4 trillion dollar. Trilion, tuan-tuan, trilion. Bayangkan. So ini bukan kata satu isu yang kata baru. Ini isu yang dah memang sejak sekian lama ditakuti. Sebab yalah, dalam pada kita nak ekonomi kita terus berkembang, terus maju ke depan ni, satu benda yang takkan boleh lari, dia akan ikut sama-sama. Itulah harga yang perlu kita bayar untuk kita mengecap kemajuan. Apa dia? Hutang. Samalah kita hari ni kan, kita nak enjoy lifestyle yang lebih baik kan, kita nak ada kereta yang lebih besar, kita nak ada rumah yang lebih besar, kita nak ada gadget yang lebih canggih. Jadi daripada selera besar kita ni menimbulkan hutang yang lebih banyak. Sebelum ni mungkin kita hanya fikir bila cerita hutang je, hutang kereta, hutang rumah kan. Sekarang ni dengan berkembangnya penggunaan kredit kad yang sebenarnya banyak menjadi perangkap lah di kalangan anak muda terutamanya. Ni isu-isu yang sebenarnya memang kita kena faham. Right? Bukan kata di peringkat kita je, iaitu pengguna ni, malahan di peringkat negara juga. Jadi kalau kita tengok kan, bila kita cerita pasal perkembangan ekonomi kan, bila ekonomi nak berkembang, apa yang dikatakan sebagai perkembangan ekonomi ni, kita boleh ukur daripada pelbagai sudut pandang lah. Antaranya kita boleh melihat daripada peluang pekerjaan yang dihasilkan, yang di-create kan. Lebih banyak peluang pekerjaan yang dihasilkan, yang diwujudkan, maka itu petunjuk yang baiklah supaya semua orang pun dapat berkongsi kekayaan yang ada kan. Itu satu. Yang kedua, kita boleh melihat dari sudut keluaran dalam negara kasar, pendapatan sesebuah negara tu sama ada meningkat ataupun tidak. Dan bagaimana pula dengan perolehan daripada ekspor sesebuah negara. Jadi ini antara sudut pandang yang biasanya kita boleh gunakan untuk mengukur tahap perkembangan ekonomi sesebuah negara lah. Right? Jadi seperti yang kita tahu sekarang ni, keadaan sudah menjadi semakin baik, bukan kata di Malaysia saja, malahan di seluruh dunia kan. Kita dapat lihat bagaimana kesan daripada program vaksinasi yang dijalankan ni menunjukkan tanda-tanda yang sangat memberangsangkan. Walaupun jumlah kes masih tinggi kan, bukan kata kita je, jiran kita Singapura pun all time high dia punya kes. Singapura tak pernah capai 3,000 kes. Sekarang Singapura sedang diuji kan, tapi disebabkan program vaksinasi yang efektif, maka jumlah kematian tu agak rendah kan. So samalah juga macam kita, walaupun kita dah dibenarkan merentas negeri kan, kebanyakan sektor-sektor telah dibuka seperti biasa, tapi kes masih lagi tetap tinggi. Itu benda yang sebenarnya yang kita perlu embrace, yang kita akan terpaksa hidup dengannya. Kita dah tak boleh nak anggap benda ni sebagai satu perkara baru, tetapi dia dah jadi sebahagian daripada kehidupan kita kan. Begitu juga dengan kalau kita bercerita tentang perkembangan ekonomi ni tadi kan, cerita tentang perkembangan ekonomi ni sudah pasti kita kena faham apa yang punca ataupun dari mana hasil pendapatan negara kita lah, terutamanya negara Malaysia ni, di mana pendapatan negara kita banyaknya datang daripada sektor industrial, terutamanya dalam bidang electrical and electronic. Pasal tu kita ada kawasan perindustrian Bayan Lepas
kan. Di mana kalau kita tengok kawasan tu banyak syarikat-syarikat gergasi dalam industri elektrikal dan elektronik ni, syarikat-syarikat semikonduktor ni yang bertapak di Penang, kan. Itu adalah merupakan pendapatan utama kita. Kita punya hasil ekspor utama. Selain daripada tu, kita juga mengekspor kita punya sawit, sebab negara kita merupakan pengeluar kedua terbesar di dunia di belakang Indonesia, kan. Kita juga bergantung kepada pendapatan daripada hasil petroleum. Lepas tu negara kita ni kata memang banyaklah orang kata sumber pendapatan yang daripada hasil bumi. Kita ada sawit, kita ada getah, kita ada padi, kita ada minyak yang ada di Terengganu, di Sabah, di Sarawak, kan. Dan daripada sektor-sektor yang lain lah seperti sektor glove, kan. Dua syarikat gergasi yang kata yang menawarkan ataupun yang menjual glove mereka kepada lebih 80% populasi manusia di seluruh dunia. Bayangkan, memang itulah punca-punca pendapatan utama negara lah. Jadi bila kita cerita nak cerita tentang faktor perkembangan ekonomi ni, sudah pasti kalau kita tengok kebanyakan sektor-sektor ataupun industri-industri yang saya sebutkan tadi sedang dalam keadaan yang baik. Kita tengok apa yang berlaku kepada syarikat-syarikat elektrikal elektronik, terutamanya dalam kata pengkhususan dalam bidang semikonduktor, kan. Di mana itulah sektor pertama yang dibenarkan beroperasi, walaupun pada ketika PKP 1 tak kala sektor-sektor lain semua masih lagi ditutup, tapi itulah sektor yang dibenarkan untuk beroperasi. Sebab apa? Sebab itu merupakan sumber pendapatan utama. Nampak how important is that kata sektor. Pasal tu sektor ni dia tak boleh gagal lah, sebab kalau sektor ni gagal, sektor ni collapse, maka 1/3 sebenarnya dia punya level dia 1/3 daripada hasil ekspor kita akan hilang. Bayangkan how huge is the impact on our economy, kawasan Penang tu. Pasal tu untung orang Penang ni, kan, dia dekat dengan kata banyak peluang pekerjaan dekat situ, kan. Dan kita tengok apa impaknya pada saham-saham yang berkaitan, kan. Kita boleh tengok kebanyakan saham-saham ni hanya dalam tempoh 1 tahun ni dah naik 500, 600, 700, 1000%, kan. Dah naik berganda-ganda hanya dalam tempoh satu tahun ni, kan. Tempoh setahun 2 tahun sejak kita dilanda COVID ni. Itu kita nak relate kan bagaimana kita, dengan memahami kata punca pendapatan sesebuah negara ni, kita boleh tahu apakah sektor-sektor yang akan benefited, yang akan yang akan menerima impact yang positif, right. Selain daripada tu, kita tengok bagaimana kesan kepada harga sawit. Hari ni untuk pengetahuan, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu, kan. Kebanyakan kita ni orang bandar, kan, bukannya orang Felda ataupun orang yang berada di pantai timur Sabah, kan. Di mana hari ni harga sawit berada di paras tertinggi dalam sejarah. Harga sawit berada di paras all time high, dah mencecah paras RM5,000 setan, tuan-tuan. Lama, bukan kata lama, memang tak pernah berada dalam sejarah pun. Bayangkan harga sawit hari ni berada di paras tertinggi dalam sejarah. Kan, banyak faktor sebenarnya. Banyak faktor sebenarnya yang mendorong perkara ni lah. Wow, kehadiran limit up 1,000. Siapa yang terkeluar, memang peluang anda untuk masuk balik ni memang sangat tipis, tuan-tuan. Jadi pastikan anda terus kekal, kan. Kalau nak berak pun bawa aje. Bawa pergi toilet, dengar, kan. Saya tadi sebelum kita bermula, saya bawa saya punya phone ke mana-mana sebab saya tengah tengok live F1 sampai ke garisan penamat. Sayangnya pelumba kata favourite saya Max Verstappen kalah, kan, nombor 2. Tapi tak apalah, janji nombor 2, nombor 3 tu adalah Red Bull. Saya penyokong Red Bull tahun ni sebab saya dah boring dengan Lewis Hamilton tu, sebab dia asyik menang je, bagilah peluang dekat orang muda pula, kan. Itu saya punya nilah cerita. Okay. Tadi itu bercerita berkenaan sawit, kan. Dan seterusnya bila kita bercerita tentang hasil minyak pula, kan, produk petroleum tadi saya cerita. Bila sebut produk petroleum ni, kita takkan boleh lari daripada Petronas, kan. Sebagai kata syarikat
ataupun pengurus kepada hasil petroleum yang ada di Malaysia ni. Petronas ni sebenarnya dia bukannya pemilik. Ramai yang salah anggap benda tu. Pemilik adalah kerajaan Malaysia sendiri. Tetapi Petronas adalah satu syarikat yang diberikan mandat, yang diberikan amanah untuk menguruskan hasil petroleum yang ada di Malaysia ni. Jadi dengan kenaikan harga minyak yang kini telah mencecah $80 per barrel, harga minyak Brent yang menjadi benchmark utama kepada harga minyak yang diguna pakai, kan, sedang berada di paras tertinggi sejak daripada kejatuhan yang berlaku pada tahun 2014. Last time harga minyak capai paras $80 ni tuan-tuan adalah pada sekitar tahun 2014. Bayangkan 2014 last, hari ni dah 2021. Kan, dah lama dah harga minyak tak mencapai di paras ni. Jadi pada ketika ni kata of course antara sektor-sektor yang kata sedang menjadi perhatian adalah of course sektor oil and gas lah. Cumanya nanti insyaAllah saya akan kongsikan apakah pro ataupun apakah risk and potential bagi setiap sektor ni untuk kita faham ke mana hala tuju dia dan sekuat mana peluang yang wujud dalam setiap sektor ni. Right. So bila kita nak fahamkan tadi sebenarnya saya lupa nak explain berkenaan tadi kalau kita tengok dalam write up posting saya ni, kan, topik Oktober ataupun Oktobul. Kan, ini antara term lah kepada anda yang mungkin first time dengar perkataan ni, ni antara term yang popular. Sebab apa? Sebab pada bulan September dan juga bulan Oktober ni memang kebanyakan tahun, ini bukan saya yang reka tuan-tuan, tapi memang ada statistik. Tim tolong dapatkan yang ada satu bar chart performance yang setiap bulan tu kalau mengikut kajian tu. Cuba tolong share dekat group Fred. Sebab hari tu ada orang share, cuma saya tak sempat nak carilah, kan. So memang di 2 bulan ni memang kalau kita bandingkanlah dengan kebanyakan tahun-tahun, memang 2 bulan ni memang antara bulan yang paling banyak masalah. Kan, bukan kata setiap tahun dia jahanam, tidak, ada je tahun yang dia okey. Cuma kebanyakan tahun 2 bulan ni memang bulan yang tak best lah orang panggil. Pasal tu wujudnya lagu Wake Me Up When September Ends, kan. Sebab dia sepanjang bulan September ni baik dia tidur, kan. Itu antara punca lah kenapa lagu ni wujud. Right. So bila cerita pasal Wake Me Up When September Ends, September dah end, sekarang kita dah masuk Oktober, kan. Kita masuk Oktober pula, datang pula Awi dengan lagunya Tragedi Oktober. Punyalah banyak bulan tuan-tuan yang ada dalam hidup kita ni, kan. Kenapa Awi pilih Oktober? Siapa tahu mungkin? Siapa peminat Tegar Awi? Kenapa dia pilih Tragedi Oktober? Kenapa bukan Tragedi Disember? Kenapa bukan tragedi Januari? Kenapa punyalah banyak bulan? Ada 12, kau takkan kebetulan, kan? Mana tahu mungkin anda ada maklumat ke, saya tak tahu lah, kan. Kan. So datangnya tragedi Oktober, okey. Dan Awi putus dengan Era pada bulan Oktober, betul tak? Okey. Dan lepas habis Oktober, jangan seronok sangat tuan-tuan, jangan seronok sangat, sebab akan datangnya lagu seterusnya, iaitu lagu November Rains. Nyanyian nyanyian siapa nama dia? Nyanyian apa nama band tu? Guns N' Roses. Mungkin selalu orang kenal Guns N' Roses lagu Sweet Child of Mine, kan. Tapi sebenarnya lagu dia yang popular antara yang lain adalah November Rains, kan. Bayangkan 3 bulan ni. Okay. So tapi itu sebenarnya terminologi. Okay? Itu sebenarnya terminologi saja. Dia tak ada apa-apa hubungan yang khusus ataupun hubungan yang direct lah, kan. Sebab
Memang tak ada lagi bukti sahih yang boleh membuktikan memang bulan-bulan ni memang confirm akan jatuh tergolek. Tidak, dia tak ada. Okay, dia tak ada nak wujud benda tu. Sebab benda ni setiap tahun akan berbeza-beza kan. Tahun kalau kita raya pun, kalau kita tengok tahun ni, tahun depan, tahun sebelum tu, pandai pula kita tukar baju raya sebab suasana tu berbeza, betul tak? Kan? Sebab umur kita dah semakin meningkat naik, dia punya feel tu pun dah berbeza. Sama lah juga. Kita tak boleh nak kata setiap kali datangnya bulan September, Oktober ni memang market akan teruk. Tidak. Bukan kata semestinya, tapi nak dijadikan cerita kebanyakan masa, kebanyakan tahun itulah yang berlaku. Kan? Pasal tu orang agak risau. Jadi sebenarnya apa yang penting di sini? Bukan soal Oktober ke, Oktobul ke, pedulilah. Kan? Sebab benda ni memang kata, yelah, kata satu terminologi lah. Kan? Tapi apa yang penting adalah untuk kita faham tentang ruang dan peluang yang wujud. Sebab bagi saya selalu ulang perkara ni. Tak kiralah dalam mana-mana situasi tuan-tuan, pasaran bullish ke, pasaran bearish ke, saya yakin dan percaya pasti akan wujudnya peluang. Pasal tu keluar satu pepatah yang popular dalam pasaran saham ni, iaitu be fearful when people greed. Jadi takut bila orang tengah tamak. Macam sekarang lah. Kan, sekarang ni orang tengah tamak, tengah berebut-rebut nak merentas negeri. Tapi kita sebagai kata orang yang berfikiran rasional, sebagai orang yang berfikiran waras, kita kena slow down. Kita kena relax dulu, jangan ikut FOMO macam orang lain kan. Biarlah orang lain nak balik kampung, tak apa. Kita mungkin tangguhkan esok lusa ke, tunggu waktu yang baik kan. Janganlah kita pun nak pergi join the crowd, nak pergi menambahkan statistik jam dekat highway tu. Buat apa? Tak dapat apa pun kan. Memanglah kita nak balik kampung. Apa esok tak boleh balik kampung? Kampung tu bukannya berubah pun kan. Sabar kan. Jangan kita jadi kata macam orang lain lah. Macam lah tak pernah balik kampung selama ni kan. Right? Relax, tenang. So itu pepatah yang wujud tadi, be fearful when people greed. Dan satu lagi lawan dia adalah be greed when people fearful. Maknanya dalam apa juga situasi kan, sama ada pasaran bagus ke pasaran tak bagus ke, kita kena faham bahawa wujudnya satu yang dipanggil sebagai kitaran ekonomi. Kita cerita tentang kitaran tuan-tuan. Cerita pasal kitaran ni adalah ibarat seperti satu roda lah. Kan, ada masa dalam satu-satu keadaan kan, ada sektor yang akan berada di atas, ada sektor yang akan berada di bawah kan. Jadi kita kena faham dalam mana-mana situasi pun, kalau ibarat seperti roda kan, dia takkan selamanya berada di atas. Jadi bila roda tu berpusing, yang atas akan pergi bawah, yang bawah akan pergi atas. Jadi dalam apa juga situasi sebenarnya memang akan wujud peluang. Jadi jangan kita duk terpedaya dengan orang luar kat sana kan, kata tak payahlah terlibat dengan pasaran saham, kau stay out je dulu, kau tidur je dulu kan, kau simpanlah duit dekat ASB lagi selamat kan, tunggu ekonomi bagus kan. Problem dia tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, sejak kecil, tuan-tuan dah mungkin dah umur 30-an, 40-an, 50-an. Sejak kecil, pernah tak dengar ada orang yang bisik dekat telinga tuan-tuan, ekonomi kita sekarang tengah bagus lah? Ada tak? Ada pernah dengar ekonomi kita pernah bagus tak? Kan? Kalau ekonomi kita memang bagus, saya rasa tak semua orang tak akan mengalami masalah kewangan. Bila masanya pernah ekonomi kita ni bagus? Tak pernah bagus pun. Pasal tu sebenarnya kat luar sana ramai yang kata tak nak terlibat dengan pasaran saham ni sebab duk menunggu waktu yang tepat. Dia menanti masa yang terbaik. Sedangkan there's no such thing as masa yang terbaik. Kalau tanya bila masa terbaik, hari ni. Bila masa kedua terbaik, semalam. Kan? Itulah. So, kalau kita nak cakap pasal timing ni kan, kita nak cakap pasal nak meramal pasaran, kita takkan mampu meramal. Sebab kita ni kita ada limitation kita. Kita ni bukannya jack of all trades yang tahu semua benda. Kan? Kita bukannya orang yang memang banyak ilmunya, banyak networknya, banyak membaca. Kalau anda orang yang macam tu, mungkin anda alert lah tentang apa yang berlaku. Tapi saya percaya kebanyakan daripada kita ni
kita punya source of information datang daripada mana? Yang pertama Facebook. Yang kedua grup WhatsApp makcik-makcik kita, kan? Grup WhatsApp family. Yang ketiga grup-grup Telegram by call. Itu jelas source of information kita. Kan? Luar daripada tu kita tak pernah ambil tahu pun apa yang sedang berlaku. Kan? Betul tak? Kan? Kita jarang baca surat khabar. Betul tak? Apatah lagi nak cerita pasal buku-buku pelaburan. Apatah lagi nak dengar cerita perkongsian-perkongsian daripada pelabur-pelabur ataupun pakar-pakar ekonomi dekat Bloomberg, dekat CNBC ataupun dekat CNN. Siapa ada hari ni dekat rumah yang ada Astro ataupun yang bukan Astro pakai Android box? Siapa hari ni, jujur saya nak tahu. Siapa yang hari ni buka switch on into CNBC, Bloomberg, dengar apa yang sedang berlaku dalam pasaran? Ada tak? Paling bodoh lah. Siapa tadi tengok buletin utama sekitar 9.30, 9.40 kan? Ruangan bisnes tu. Kita, kebanyakan daripada kita ni bukan orang yang ke arah tu. Nampak? Sebab, yelah kita, benda-benda macam tu dia tak exciting. Kan? Kita lagi syok kalau lelaki, of course nak tengok waktu slot bola sepak je. Betul tak? Kan? Kita nak tengok cerita politik, mana yang hantu politik ni dia akan tengok awal-awal je, lepas tu dia tutup lah kan. Ini masalah kita tak up to date. Jadi bila saya nak cerita tentang kata point tadi kan, bagaimana yelah nak meramal masa depan, memang takkan mampu lah sebab information yang ada tu limited kan. Kalau kita betul-betul nak prediction kita ni tepat kan, kita kena ada a lot of information. Itu satu. Tak cukup kalau banyak information pun tapi kita tak faham pun apa yang ada. Contoh dalam ECJ News, kan, hari-hari ratusan news yang dibaca. Kan? Berapa ramai yang memang tekan setiap link baca sampai habis. Yang bukan jenis baca tajuk je. Kan? Orang Melayu macam kita ni memang kebanyakannya tengok tajuk je. Dia baca tajuk tu dia dah faham segala benda tu. Dia macam ibarat kalau nak belajar satu-satu ilmu tu, dia tengok buku teks tu, buku kulit depan, aku faham dah ni, aku faham dah. Kan? Tengok buku teks algebra, algebra small the pieces. Kan? Itulah kita, kebanyakan kita ni. Betul tak? Sebab kita ni memang terbukti malas nak membaca. Bukan kata saya sendiri pun, saya tengah bercakap tentang diri sendiri ni tuan-tuan. Saya bercakap tentang kita. Itulah dilema kita. Jadi, ni lah berbalik pada tadi ni. Penat tuan-tuan kalau nak cerita tentang meramal ni. Penat. Pasal tu tak wujud, tak ada lagi jawatan kosong dekat Istana Negara, pawang negara. Belum wujud lagi. Kalau ada, saya antara orang yang berminat nak pergi apply. Tapi tak ada. Pawang negara tak wujud. Tak ada pun position tu yang ditawarkan. Kan? Sebab memang letih. Kan? Kalau cerita pasal nak cerita pasal pawang, nak cerita pasal orang yang mampu meramal masa depan. Kan? There's no such thing. Jadi, yang penting adalah kita kena buat persediaan je. Tak kira lah apa berlaku. Kalau betul lah bear, okey, kita bersedia dengan strategi bear. Kalau bull, kita bersedia dengan strategi bull. Begitu juga dengan perlawanan bola sepak. Kan? Contoh katalah tim tu kan. Tim tu tiba-tiba satu player dia kena red card. Kan? Siapa nak jangka player dia kena red card? Tak ada siapa. Tak ada coach ataupun manager yang memang mengharapkan tim dia kena red card. Yes, cantik red card. Kita boleh tukar strategi macam ni. Tak ada tuan-tuan. Tapi kan mereka punya mentality ni perlu sentiasa bersedia. Tak apa, kalau kena red card, relax, kita ada plan B. Kalau kena 2 red card, kita kena ada plan C. Nampak? Maknanya kita kena sentiasa bersedialah dalam apa juga situasi. Kan? Tambah-tambah lawan tim power. Kan? Letak macam tim Chelsea ni kan. Tengok hari ni tema saya semua biru. Kan? Kalau kata nak lawan tim power kan. Kita duk jangka, dia akan main 4-4-2, 5-3-2 kan. Kita hanya mampu jangka. Tiba-tiba tim tu pakai 1-0-9. Sebab dia parking bus kat defend. Semua benda tu adalah kemungkinan, betul tak? Pasal tu penat bila nak cerita tentang nak belajar tentang nak meramal benda ni, memang kita takkan boleh mampu buat sebab kita manusia yang terbatas. Jadi apa yang boleh kita buat, samalah juga dalam pasaran saham ni, kita hanya boleh bersedia dengan sebarang bentuk kemungkinan. Kalau bear pun tak apa, kalau bull pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kan kalau kita melihatlah kepada senario yang sedang berlaku di keliling kita, most likely kalau kita dengar lah, mungkin anda, saya nak tanya anda lah kan,
sepanjang hujung minggu ni, Sabtu Ahad ni, apa yang anda baca surat khabar ke, dalam grup WhatsApp anda ke, dalam grup Telegram anda ke, dalam Facebook wall anda ke, kan? Banyak berita baik ke berita yang buruk yang anda dengar sekarang ni. Dari situ sebenarnya satu hint untuk anda boleh membuat jangkaan. Apa yang kita boleh jangkakan akan berlaku dalam pasaran. Kan? So far memang everything looks good. Bukanlah kata semua itu bagus, tidak. Kan? Tapi lebih banyak perkara baik daripada perkara yang tak baik. Itulah. Lately ni kalau tengok tak ada dah sangat isu-isu politik, which is good. Kan? Lately ni tak ada lah dengar isu-isu kena hentam dengan dengan media-media asing, kan, cerita tentang kata salah laku syarikat-syarikat di Malaysia, tak ada pun, betul tak? So far everything is looking good for now. Tapi benda ni akan adanya akan adanya noise. Akan ada masa keadaan baik, akan ada masa keadaan bagus. Jadi benda ni kalau kita tak bersedia, kalau kita punya mental ni tak faham, tak boleh nak terima benda-benda macam ni, susahlah. Pasal tu kita kena anggap pasaran kita ni bukan pasaran yang perfect. Bermaksud akan adanya ruang. Pasal tu dia ada satu terminologi. Kalau tuan-tuan baca buku The Financial Analyst of Technical Analyst of the Financial Market, buku teks untuk jadi seorang certified chartist tu kan. Satu konsep yang dipanggil sebagai Efficient Market Hypothesis ataupun EMH. Kalau market kita perfect kan, EMH ni kan. Apa maksud EMH ni? Maknanya kalaulah market kita perfect kan, maknanya apa yang dimasukkan dengan market yang perfect ni? Maksudnya market kita ni, harga saham ni dia bergerak mengikut data-data fundamental. Maknanya kalau company ni untung banyak ni, dia punya saham akan naik banyak ni. Dia punya kalau kata company ni rugi banyak ni, dia punya saham akan ikut banyak tu. Maknanya market yang perfect dia mengikut data fundamental. Tetapi in reality tuan-tuan, kan, mungkin kebanyakan daripada anda dah merasai sendiri, dah terlibat secara langsung dalam pasaran saham. Adakah pasaran kita pasaran yang perfect? Apa pendapat anda? Kan? Banyak je kita jumpa company yang rugi, last untung 10 tahun lepas, tapi saham tu limit up je. Betul tak? Kan? Hari ni saham tu RM30, yang Japannya saham tu RM30. Kan? Untung 9 juta je. Orang jual tudung pun lagi banyak lah dia punya untung. Dia punya untung 9 juta. Kan? Orang jual tudung lagi banyak daripada dia. Tapi saham RM30. Banyak je kita jumpa company untung bilion-bilion. Tapi saham ke bawah. Nah, itulah bukti bahawa pasaran kita ni tak perfect. Pasal tu sebenarnya baguslah bila pasaran kita tak perfect ni. Sebab dia ada ruang. Dia ada ruang untuk kita. Sebab kalau pasaran perfect ni memang kita tak boleh sempat nak buat apa-apa. Tahu-tahu je saham tu dah bergerak mengikut prestasi fundamental company. Kan? So bagus bila ada kacau bilau, bila ada noise, kan, berita baik, berita tak bagus. Ni sebenarnya adalah satu perkara yang baik untuk kita. Kan? Sebab kalau pasaran bagus je, kan, kita pun gayat kalau saham tu makin naik je. Betul tak? Kalau kata jatuh je, kan, seram juga. Pasal tu dia kata benda ni dia takkan boleh dijangkakan lah. Benda ni memang takkan boleh dijangkakan. Itu perkara penting. There's no single teknik dalam dunia ni yang boleh beat masalah tu, yang boleh melawan masalah keadaan ni. Pasal tu satu perkara yang kita perlu faham adalah Mr. Market is always right. Kan? Pasaran akan sentiasa betul. Tak kira lah kau pakai teknik yang paling canggih dalam dunia pun. Tak kira lah kau berguru dengan paling otai kepada bapa otai yang ada dalam dunia ni pun. Kan? Tak kira lah modal yang paling besar sekalipun. Tidak. Dia bukan soal semua benda tu. Sebab kita hanya boleh buat pilihan. Kita hanya boleh buat keputusan berdasarkan apa yang kita tahu, berdasarkan apa yang kita rasa. Tetapi kan, for future, kan, kita takkan tahu apa yang sebenarnya boleh berlaku. Jadi benda ni kena selesai dulu. Sebab tak guna kita sembang-sembang pompang saham ni akan naik apa semua kan. Tapi sebenarnya
kita tak faham pun kenapa benda tu berlaku. Kan? Manusia ni dia hanya boleh fokus, dia hanya boleh buat jangkaan berdasarkan apa info yang ada. Tetapi nak jadi tak jadi tu kan. Contoh saya bagi mudah lah. Kita tengok harga minyak hari ni dah $82. Kan? Bila last anda untung saham minyak? Apa saham minyak yang dah mula naik? Sikit je, betul tak? Masih jauh lagi, walaupun adalah beberapa yang dah mula bergerak, saham Dialog, saham Wasiong kan. Beberapa tu dah mula bergerak. Tetapi kalau kita nak cakap tentang apa yang berlaku pada sektor semikonduktor, jauh lagi. Sedangkan harga minyak hari ni dah $82. Begitu juga dengan saham sawit. Kan? Saham sawit kan, harga sawit bukan kata hari ni je baru $5,000. Sejak tahun lepas lagi, harga sawit dah mencecah RM4,000 setan. Sejak tahun lepas lagi, bukan kata tahun ni je. Sejak tahun lepas dah memang uptrend dah. Tapi ada saham sawit yang naik tak? Nampak tak kelompongan yang ada di sini? Lepas tu kita kena faham situasi ni. Okay? So, ini yang kita kena faham, otak kita kena set benda tu dulu, then barulah kita mudah nak terima tentang apa yang kita nak belajar ni. Right, so kita tengok satu persatu lah. Hari ni mungkin kita go through sektor-sektor, bagaimana prestasi sektor-sektor yang ada di Bursa Malaysia terutamanya. Okay, di mana kita boleh tengok bagaimana kita nak tahu sektor ni tengah bagus ke tak bagus ke, dengan melihat kepada pergerakan indeks sektor tersebut. Di mana inilah fungsi indeks ni. Indeks ni tujuan dia adalah untuk dia memberikan petunjuk tentang keseluruhan. Dia sebab pergerakan indeks ni, apa yang menggerakkan indeks? Contoh KLCI. Yang menggerakkan ni adalah pergerakan 30 syarikat yang terkandung dalam indeks ABM KLCI. So ada saham yang naik, ada saham yang turun, ada saham yang sideways kan. Jadi average pergerakan tu yang akan membentuk indeks ni. Jadi untuk kita mudah faham, kalau kita nak cerita kan tentang sektor kan, tak kira lah apa sektor pun, dalam satu sektor tu ada macam-macam syarikat, macam-macam kata saham yang ada kan. So mana kita nak tahu okey yang ni naik, adakah sektor yang lain, syarikat-syarikat lain dalam sektor tersebut akan ikut naik kan? Adakah kenaikan syarikat tu dia hanya semata-mata berita positif tentang syarikat tu secara individu, ataupun berita positif tentang keseluruhan sektor yang ada? Contoh, kita nampak contoh, katalah kan, contoh saya bagi saham AirAsia. Kan, saham AirAsia. Okay, saham AirAsia terlibat dalam sektor penerbangan, transportation kan. Saham AirAsia je seorang naik katalah. Tapi saham-saham lain dalam sektor pengangkutan, dalam sektor logistik lain semua tengah turun. Jadi adakah kita boleh merumuskan bahawa sektor transportation, sektor logistik tengah bagus? Sedangkan AirAsia seorang je yang bergerak. Kan? Lepas tu ini yang kita kena faham dulu ni. Sebab berita positif ni kan, ataupun kita panggil sebagai katalis, ataupun kita panggil sebagai pemangkin, boleh berlaku disebabkan berita tentang syarikat tu sendiri. Contoh, syarikat tu untung besar, syarikat tu dapat kontrak yang besar. Itu cerita tentang syarikat tu secara individu, ataupun cerita tentang sektor tu secara keseluruhan. Contoh, Asia mengumumkan keuntungan suku tahun ketiga kan, dengan kata peningkatan sebanyak 50% keuntungan kan. Itu berita tentang individu. Tapi contoh berita tentang sektor, macam hari ni lah kan, kerajaan telah mengumumkan kebenaran untuk merentas negeri kan, dan kebenaran kepada semua kawasan-kawasan peranginan untuk beroperasi seperti biasa. Itu cerita tentang the whole sector. Sebab kita tahu bila dibenarkan merentas negeri, of course permintaan untuk penerbangan ni akan meningkat. Nampak tak? Dia boleh bezakan tak dua jenis berita macam ni? Pasal tu untuk kita melihat kan, untuk kita melihat pergerakan tersebut, kita boleh gunakan carta indeks ni. Okay? Sebagai contoh, kita nak tengok sektor yang sedang panas ni lah kan, transportation and logistik kan. Kita tengok Perdana Menteri tak perlu nak umumkan pun tuan-tuan, dia dah bagi hint tu sejak minggu lepas lagi.
Bukan kata sejak minggu lepas. Sejak sejak awal tahun lagi lah. Dia dah bagi hint dah pun. Kan kita punya tunggu nak mentas negeri, sebenarnya ini dah berlaku terlebih dahulu dah. Sebab sebenarnya bukan saja cerita tentang rentas negeri. Dalam sektor transportation, dalam sektor logistik ni, kita boleh tengok apakah contoh-contoh syarikat yang ada. Okay, ni antara cara macam mana anda nak tengok lah kan, syarikat-syarikat yang ada. Contoh, okay, saya tunjukkan apakah syarikat-syarikat yang terkandung dalam transportation and logistic services. Dia ada services, dia ada equipment. So kalau cerita pasal servis kan, of course airport kan, airport kan, mesti ada punya airport. Selain daripada airport, kita juga ada pelabuhan, contoh Bintulu Port. Selain daripada port ataupun pelabuhan, kita juga ada syarikat-syarikat kurier seperti GDEX. Selain daripada itu, kita juga ada syarikat-syarikat perkapalan. Ini semua adalah pengangkutan. Ini semua adalah logistik. Kita juga ada kapal kata pengangkut minyak, seperti MISC kan. Kita juga ada syarikat bas kan, ataupun syarikat kata penyimpanan gudang kan. So macam-macam jenis. Kalau cerita tentang transportation and logistik kan, memang banyaklah. Ada yang post pasal kata Seat A Asia kan. Malam tadi pun bermula 7 PM MAS buat kata promotion RM59 perjalanan sehala untuk semua destinasi di Semenanjung Malaysia. MAS pun berebut, Asia pun berebut kan. Nampak? Ini memang kata perang lah yang akan berlaku ni kan, perang yang akan berlaku. Tapi itulah kata bagi saya, biarlah kalau saya kan, sebenarnya bagi saya lah, tak salah untuk kita bercuti, tak salah untuk kita berbelanja. Dah lama terperuk kat rumah kan, kita perlukan kata ketenangan kan, kita perlukan kata percutian yang selama ni kita damba-dambakan kan. Why not? Cuba kita tanamkan dalam hati, dalam diri kita kan, biarlah semua ni bukan pakai duit hasil penat lelah aku yang bekerja siang malam. Tidak. Kan? Duit bekerja kita, duit gaji kita, duit bisnes kita simpan untuk projek yang lebih besar. Kan? Untuk pergi haji. Kan? Tahun depan pergi haji, kau ingat makin murah lepas ni. Kan? Ingat lepas ni pergi umrah, kata akan jadi makin murah. Kan? Kita duk fikir nak melancong sini, nak melancong situ, tapi pergi umrah tak pernah fikir pula. Ini masalah kita. Pasal tu kita punya, kita konon bila terlibat dalam pasaran saham, bila tanya kenapa nak terlibat dalam pasaran saham, saya nak bantu ummah. Kan? Saya nak meningkatkan lagi ekonomi umat Islam. Dia punya penunggang dia tu. Kan? Tapi kalau dia beri pilihan antara nak pergi Eropah ataupun nak pergi buat umrah lu, of course dia akan pilih pergi Eropah lu, betul tak? Kan? Inilah kita kan. Cuba kita tengok diri kita sendiri. Saya bukan cakap tentang anda, saya cerita tentang diri saya sendiri. Normal lah manusia kan. Jadi samalah juga. Jadi bila nak bercerita tentang kata bercuti ni, biarlah macam saya kata, bawalah keluarga anda pergi ke tempat-tempat yang terbaik. Selama ni mungkin biasa duduk 3 star, lepas ni duduk 6 star ataupun 7 star kan. Biarlah untung daripada saham ni yang belanja kan. Barulah anda rasa satu kepuasan sebab bukan duit anda. Kalau pakai duit gaji kita, penat tuan-tuan. Bayangkan kita kerja 9 sampai 5, kena maki dengan bos, kena meeting tu ini kan, siang malam kadang kena panggil meeting kan. Kita spend macam tu je untuk 1 malam, 2 malam. Bayangkan duduk kat St. Regis Langkawi 1 malam 1,600. Itu baru bilik tau. Belum kata tepi-tepi apa semua, silap-silap 1 malam 2,000. Kalau duduk dekat Four Seasons Langkawi, 1 malam 2,500 kan. Kau bayang kalau kata orang gaji 5,000, 2 malam habis. Lepas tu makan pasir untuk 1 bulan. Memanglah kita fikir macam tu. Tapi cuba fikir. Biarlah, okey aku nak belanja ni RM5,000 kan. Biarlah aku dapatkan tu daripada pasaran saham. Dia punya seronok tu lain macam. Cuba kita aim. Sebelum kita nak pergi berjalan, sebelum kita nak merancang, nak pergi bercuti ke sana kemari ni, kita aim dapatkan semua dana percutian kita ni kan daripada pasaran saham. Boleh? Right. Balik pada ni tadi. Okay.
So, okay, ni berkenaan transportation logistik ni lah kan. Dia bukan setakat Asia aje. Bukan setakat Asia, bukan setakat tu. Asia pun kalau kita tengok, tak ada pun kat sini. No, mana ada Asia kat sini? Tapi, kan, kalau tengok transportation and logistik ni, kan, dah lama naik pun. Asia bukan di sini, tuan-tuan. Asia di mana? Agak-agak. Asia di mana? Asia bukan transportation and logistik. See? Mana ada Asia di sini? Kat mana? Patut kita kena faham, kita ni main pukul dia kan. Asia, sektor transportation dah breakout. Breakout. Tapi kita aim Asia. Apa kaitan dengan Asia? Dia dalam ni sektor consumer product and services. Okay, dalam bahagian travel, leisure and hospitality. Balik pada tadi, yang maknanya kita kena fahamlah kenapa sektor transportation and logistik ni tengah naik. Dia bukan soal kebenaran rentas negeri, tidak. Tapi disebabkan kos perkapalan yang sedang meningkat naik. Kos shipping rate, harga kargo, daripada biasalah barang-barang kita kan. Alamak, bila cerita barang-barang kita ni saya cukup stres. Hari ni saya tak tekan lagi, saya tak check out lagi saya punya card untuk 10-10. Tadi saya just go through, saya add to cart. Biasanya pukul 11 macam ni saya dah akan start untuk check out lah, untuk sambar benda tu. Okay, so benda ni yelah contoh macam kita beli barang-barang tu kan, banyak barang tu datang daripada China kan. Produk-produk yang kita guna pakai hari ni, laptop apa semua ni banyak datang daripada luar negara. So kos pengangkutan ni kan, ini yang sedang meningkat naik. Jadi kebanyakan saham-saham, bukan kata semua pun, contoh kalau kita tengok tadi dalam senarai ni tadi kan, bukannya semua saham-saham dalam transportation ni tengah naik. Bukan semua saham dalam transportation tengah naik. Contoh, saya bagi bukti kan, saham GDEX contoh. Dia dalam transportation, tapi adakah saham GDEX tengah naik? Tak. Saham airport kan, kononnya dibenarkan rentas negeri, kononnya airport Langkawi tengah tu, airport tengah naik kan. Apa lagi saham yang ada kat dalam tu? Saham apa lagi? POS. Saham POS laju. Adakah saham POS laju tengah naik? Jawapannya tidak. So kita kena faham apa sebenarnya yang mendorong kenaikan benda tu. Kan? Barulah kita boleh relate dengan mudah. Sebenarnya cerita tentang transportation logistik ni apa semua, sebenarnya berpunca daripada kenaikan shipping rate tu tadi. Okay, itu satu sektor yang sedang kata bagus. Antara saham-saham pilihan saya kalau dalam sektor ni, seperti mana yang berlaku pada minggu lepas, saham Harbour, memang sedang memang cantik gila lah saham ni. Kan, pada Jumaat lepas saham freight baru start ikut, dia lambat sikit, lambat seminggu. Biasanya si Harbour ni dia berkawan dengan si freight. Kan? Bila Harbour naik, freight biasanya naik. Tapi yang ni Harbour dah naik seminggu, baru dah freight naik hari Jumaat lepas. Tapi tak apalah kan. Ni semua yang ada kaitan. Nampak? Saham-saham ni sedang berada di paras tertinggi. Inilah saham-saham yang sepatutnya kita berikan penekanan, kita berikan fokus. Sebab saham ni akhirnya telah berjaya melepasi paras tertinggi. Saham-saham yang berkaitan yang lain. Saham apa? Saham Siscorp. Nampak gaya macam nak cuba. Mungkin Isnin, saya tak tahu kan. Hari Jumaat hari tu dia cuba-cuba macam acah-acah nak pergi, tapi tak pergi juga. Macam nak pergi ni, macam nak pergi. Kalau tengok gaya tu macam si Freight pun ada kan, macam si Freight ni ada kan, dia punya rupa ni. Tengok, saya bagi Freight ni, anda hafal balik gambar ni, Shenyang ni, cuba tanamkan dalam kepala. Cuba anda tengok dengan saham Freight, sama tak dia punya perangai? Kenapa dia punya perangai tu sama? Sebab mereka berada dalam sektor yang sama. Mereka membuat niche business yang sama. Pasal tu dia punya movement pun sama. Simple je. Kalau kau tengok Harbour tu dah bergerak, Freight dah bergerak, kau rasa apa kebaran kalian untuk Siscorp bergerak? Kan? Sebab business yang sama. Ni semua shipping. Nampak? Siapa lagi? Trimode. Kan? Ini cara bagaimana kita nak tu. Patut sebenarnya tak perlu pun nak meramal masa depan. Tak payah. Janji kita faham je.
Simple je tuan-tuan. Tak perlu nak ada orang kata crystal ball, tak perlu nak ada orang kata title pawang negara, kan? Saya tak payah cerita pasal teknikal pun hari ni. Tak cerita teknikal sangat ni pun. Kan kalau aku buka aku punya mazhab teknikal ni lagi demam kan? Kan? Ini baru cerita tentang orang kata bisnes. Lepas tu kalau kita faham saham adalah perniagaan, senang sebenarnya perjalanan kita dalam dunia pelaburan saham ni. Percayalah cakap saya. Inilah yang ramai orang tak nak buat. Dia lagi taksub dengan teknikal ni. Bukan salah, teknikal ni bagus. Teknikal ni kalau kita tahu tool dia tu, kan, kita faham tentang asas penggunaannya, dia boleh jadi satu kata tool ataupun bahan yang powerful. Kalau kita betul-betul faham. Tapi kalau kita salah faham, benda tu akan menjahanamkan kita. Benda ni masalah lah. Right? Nanti tu. Dan pattern-pattern, kalau kita tengok pattern-pattern yang ada ni kan, semua buat perangai yang sama. Ni semua pattern-pattern bullish. Ni semua pattern-pattern yang menunjukkan kebarangkalian untuk naik tu lebih tinggi daripada turun. Sama je pattern-pattern ni. Tri-mode, Harbor, Freight. Siapa lagi ya? Geng-geng dia orang ni. TN Logi, Xinhua. Xinhua pun sama ni. Satu kapla juga. Cuma Xinhua ni dia kurang tak secantik tu tadi ya. Sebab Xinhua ni dia lebih kepada sideways, saya kurang sikit. Siapa lagi ya? Yang uptrend. Kita nak pilih saham yang uptrend. Nationwide, Maybach ni semua tak syariah. Okay, kita fokus pada syariah. Tak habis makan pun, pusing-pusing, Freight, Harbor. Satu lagi, CJ Sen. Saya nampak CJ Sen 3. CJ Sen ni menarik ni. Ni. CJ Sen, menarik. Okay, ni contoh-contoh nampak. Kita tengoklah, okay, Harbor dah meroket, Freight dah meroket. So perhati rapat saham-saham yang ada kaitan tapi belum lagi bergerak. Kau jangan memandai-mandai, malam ni tekan Q terus lah, boleh tak? Tak boleh. Suria, apa kaitan Suria? Tuan-tuan tahu tak Suria ni buat apa? Suria ni dia buat port. Dia buat pelabuhan Jesselton tu. Okay? Apa kaitan dengan shipping cost? Tak ada kaitan. Nampak? Suria ni, kalau tuan-tuan pergi ke Sabah, dia bukan rokok Suria, jangan salah faham. Dia bukan rokok kretek. Suria ni dia buat Jesselton Port di Kota Kinabalu dan juga property developer. Kalau kata Suria Sabah, inilah kata dia punya pemaju dia. Jadi apa kaitan dengan shipping rate? Tak ada. Betul lah. Tapi dari sudut chart tu cantik, betul, tak dinafikan, chart dia memang cantik. Cuma kita kena faham lah, dia bukannya ada kaitan dengan logistik tu tadi, right? Ramai peminat-peminat Suria tu antara kata tempat-tempat yang biasanya bakal dituju lah tu, kan? Okay, tu contoh. Okay, kita tengok beberapa sektor-sektor lain, kan? Sektor-sektor yang ada, yang mana yang dah memang kita tahu secara jelas. Contoh kata teknologi, dia dah memang ke atas, lantak dia lah, kan? Antaralah yang menarik yang saya nampak, yang boleh kita perhatikan untuk bulan ni. Saya tak payah nak cerita pasal kata A to Z apa yang ada kat Bursa Malaysia, tuan-tuan. Kita ni duit kita sikit je pun, tak banyak pun. Jadi kita fokus je, boleh tak? Lagi praktikal bagi saya, pusing-pusing saham yang sama je. Tengok, saya tadi dah bagi beberapa contoh, 5 saham kan untuk transportation logistik. Maknanya kita fokus pada apa? Harbor, Freight, apa lagi? CJ Sen. Kita ada siapa lagi? Tadi saya sebut Siscorp. Kita ada satu lagi yang cantik tadi, Suria bukan transportation, satu lagi Tri-mode. 5 cukup untuk transportation. ini je, kau pusing-pusing ni je. Kalau kata Tri-mode breakout, kan, Tri-mode breakout, Harbor pula pullback, kau jual Tri-mode, kau standby dekat Harbor. Macam tu lah, pusing-pusing. Apa susah ada, kan? Yang ni breakout, dapat untung, jual, standby dekat saham yang belum bergerak, yang tengah pullback. You rotate dia. Ini baru transportation, dah 5 dah. Next, antara yang saya nampak menarik, sektor yang kata yang sedang panas juga pada ketika ni adalah sektor telecommunication. Sebab bila berbicara tentang sektor telecommunication ni, of course kita tak boleh lari daripada 5G. Dan baru-baru ni kalau anda perasan, berita pengumuman berkenaan projek Jendela, kan, terutamanya di kawasan Sabah.
kan, di mana banyak kata pencawang-pencawang elektrik baru yang dirancang untuk dibangunkan di Sabah dan juga di Sarawak. Tim mungkin boleh cari berita-berita yang berkenaan tower-tower yang dekat Sarawak dan Sabah tu, boleh share dekat dekat Zoom ni. Mungkin ada kawan-kawan kita yang terlepas, ada nak buat tower kat Sabah. Ya, ada tuan-tuan. Dan bukannya sikit. Untuk Sabah kan, kerajaan telah memperuntukkan untuk membelanjakan 7.7 bilion ringgit untuk telecommunication tower je. Bayangkan. Di Sarawak pula ada 600 pencawang kata telekomunikasi yang akan dibina bermula tahun ni. Bayangkan. Semua ni akan memberikan impact. Inilah syarikat-syarikat yang ada dalam syarikat telekomunikasi ni. Cumanya siapa? Banyak. Kalau kita cerita pasal telekomunikasi ni, macam-macam company. Of course lah, kita nak fokus kepada ni. Telecommunication equipment. Sebab pembina infrastruktur. Penyedia infrastruktur. Bukan yang pakai line Maxis ke line Digi ke, tidak. Nak buka, kata nak pasang pencawang, kan, nak pasang fiber optik. Ini semua benda-benda yang berkaitan. Kalau nak cerita 5G, kan, takkan pakai copper lagi, kan, mestilah pakai fiber optik. Ini semua syarikat-syarikat yang ada kaitan lah. Bukan saya kata saham-saham ni semua confirm terbangnya, tidak. Kan, ni banyak saham sampah daripada yang bagus. Sebenarnya. Yang lain kebanyakannya memang sampah. Kalau tengok nama-nama ni tuan-tuan, nama-nama ni seram. Kan, bila tengok nama-nama ni, kau tengok saham-saham ni, 5 sen setengah, 3 sen. Seram 2 sen, 17 sen. Kan tak? Ini semua saham-saham yang merepek. Serich, ini semua merepek punya saham. Kecuali ada satulah, Opcom. Ini Opcom je lah yang ada kaitan, sebab Opcom ni adalah pembekal untuk fiber optik. Selain daripada tu, kita juga boleh refer senarai-senarai itu kepada service provider. Service provider. Ada Binacom di sini, kita ada OCK yang biasanya orang kata disebut-sebut, yang ada kaitan dengan projek jendela tersebut. Nanti kami share, tim tolong share dekat ECG News berkenaan senarai syarikat-syarikat yang terlibat dalam sektor telekomunikasi ni. Sebab yalah, kebanyakan mereka ni masih kat bawah lagi pun, masih ada ruang. Dan kalau kita tengok daripada pergerakan carta ni kan, pergerakan carta ni pun sedang membentuk pattern yang menarik. Kalau kita pakai yang kata weekly pattern kan, marvelous gila ni. Ni kalau siapa yang kata yang faham tentang chart pattern. Apakah pattern yang sedang terbentuk dalam weekly candle? Kan? Kalau saya pakai monthly candle lagi cantik. Kan? Solid. Kan? Pakai daily pun lawa. Apatah lagi pakai monthly. Kan? Memang solid. Kalau cerita tentang pullback tu tengah sihat. Memang masak ranum lah. Segala benda memang cantik ni. Lawa. Maknanya menanti masa. Cuma tak tahulah bila. Mungkin minggu ni, mungkin minggu depan. Tak tahu. Tapi dah mulalah kaji. Banyak company ni, mana satu kau nak beli? Itu masalah dia. Problem kita ni, mana satu nak beli pun kita tak tahu. Nampak? Kita tak buat nombor satu tu dulu. Apa nak beli? What to buy tu kita tak tahu. Kita terus nak lompat soalan nombor 2. When to buy? Ni masalah kita ni. Kita tak buat nombor 1, kita buat nombor 2 terus. Tu yang biasanya kita masuk, kita buat, kita main belasah je, pilih mana SOX lah, kan, beli green packet lah, kan, beli merepek-repek je, lagi murah lagi dia beli. Mentality kita, kan. Lagi murah lagi kita beli, sebab kononnya itulah yang boleh bagi keuntungan yang paling besar. Kononnya. Kalau betul lah teori tu, semua orang Malaysia ni dah kaji, dah kaya lah tuan-tuan. Kan, kaji bagai nak gerak, lala beli ARBB. Aduh, tepuk dahi aku kalau dengar ARBB ni. Sejak tahun lepas, orang duk kata ARBB saham under value bagai nak gerak. Aduh. Tengok ke mana pergi ARBB. Dah bertahun-tahun dah. Sejak setahun saya rasa, 2 tahun saya dihantui dengan saham ARBB. Setiap kali tu mesti orang tanya,
saham ARBB ni bagus tak? Kalau dia bagus, kenapa dia tak all time high? Logik dia kenapa kalau dia bagus, kenapa dia tak all time high? Apa kau nampak? Apa kau ingat kau seorang je tahu dia under value? Orang lain tak under value. Kan? Itulah dia kan. Sebab kita tak faham. Kita tak faham bisnes dia, apa kaitan dia. Kalau tengok nombor, memang kalau tengok nombor dia power lah. Kan? Tapi kalau power, kenapa dia tak uptrend? Logik dia kat situ je tuan-tuan. Logik dia kat situ je. So simple dia saham ni sebenarnya, kita yang buat leceh. Okay, kita buat leceh. Okay. Itu satu sektor, telecommunication. Okay. Right. Satu lagi sektor yang menjadi perhatian saya juga kan. Sebenarnya ada beberapa lagi tapi cukuplah kita fokus 3 sektor je. Bagi saya biarlah orang kata benda kita buat benda yang orang kata praktikal kan. Tak guna kita kaji bagai nak gerak apa semua. Lalas kita pun orang kata tak terkaji pun. Tak tak terbuat pun kan. Masa kita terhad kan. Lepas ni mungkin dah ramai kena masuk office kan. Berapa ramai dah start mula bekerja di office? Ada? Kan. Tengok masa kita dah semakin singkat dah ni kan. So yelah, lepas ni malam-malam dah susah dah nak dengar saya membebel. Kalau dulu banyak masa kan. Kalau lepas ni mungkin dah kata dah jarang dah nak penuh, nak dapat sesi macam ni dapat penuh pun susah lah lepas ni kan. Sebab ramai orang dah mula sibuk. Tapi tak apalah, inilah lumrah benda ni kan. Jadi kita tahu masa kita kurang. Jadi anda dah kena mula switch daripada sekarang dah. Kau jangan bawa mentaliti kepala otak kau bulan 3, bulan 4 tahun lepas. Tak kala pasaran tengah meroket bagai nak gerak tahun lepas tu kan, kau depan mata setiap hari duduk depan komputer kan. Lepas ni you dah kat office, you kena ingat you kena switch mentality tu. Dan siapa yang percayalah tuan-tuan, you akan pegang benda ni. Lepas tu saya duk kata daripada dulu lagi ke saham ni kan, kalau kita saham ni, apa yang kita duk buat semua ni sebenarnya boleh mendatangkan ketagihan. Ketagihan ni tak ada siapa yang nak. Kan, kalau tanya perokok, tak ada siapa yang nak isap rokok. Kalau tanyalah diorang. Kan, tapi sebabkan ketagihan, dia tak boleh nak buat apa. Dia macam tindakan separa sedar. You tanyalah orang kata penagih dadah pun. Kan, ada ke memang dia orang kata sejak kecil bercita-cita nak jadi penagih dadah? Tak ada. Tapi benda tu tindakan separa sedar. Samalah macam saham ni. Kita duk buat perkara yang salah. Kan, orang kata yelah nak fast gain, nak orang kata quick money, nak merempit apa semua ni, dia akan jadi ketagihan. You percayalah cakap saya. You tengok waktu you kerja nanti. Kau tengok tak tenang hidup kau ni. Kan, dalam meeting sikit-sikit buka kan, orang tengah meeting, orang kata pasang handphone kat bawah tengah tengok kan, pergi toilet, nak pergi lunch pun, kalau kawan-kawan ajak pergi lunch pun, tak apalah korang pergi lunch, aku nak tengok saham. Serius tuan-tuan, benda ni akan mengganggu kehidupannya. You peganglah kata saya. Good luck dan all the best. Saya ucapkan sebab saya dah melalui perkara tu dah. Lepas tu saya fikir saya tak boleh. Lepas tu 2018 saya kata buat keputusan I have to choose one. Kan? Saya percaya saya boleh pergi lebih jauh dalam dunia pelaburan saham. So I decided to leave my career lah. Bukan kata career saya tak bagus, tidak. Saya sangat suka dengan majikan saya sangat suka dengan pekerjaan lama saya. Tapi macam saya cakap, kita tak boleh nak dapat semua benda dalam hidup. We have to choose one. Dan kita fokus lah. Dan kita buat sampai habis lah. Kan, ini kata buat separuh jalan, rugi sikit je, tak payahlah saham ni mengagut. Kan, buatlah sampai habis. Rugi tu memang normal lah. Apa kau ingat kau masuk kerja tu memang kata smooth je. Kena maki dengan bos tak kira. Kan, kena tipu dengan klien belum kira lagi. Kan, kata kena politik office lagi belum lagi. Kan, memang akan ada halangan. Itu normal lah. Orang bekerja pun ada masalah lah. Apa tak lagi pelabur? Apa orang berniaga ni memang sentiasa hari-hari untung je. Kan, belum cerita orang kata pekerja curi duit, belum cerita supplier tipu. Kan, logik dia. Semua benda ni ada cabaran. Saya nak cerita benda tu. Kan, logik tak? Semua benda ni ada cabaran. Apa tak lagi pelaburan saham? Lagilah benda yang memang totally baru untuk kita. Kita baru dengar perkataan saham pun tahun lepas. Kan, baru first time register kepala otak perkataan saham. Lagi kau terus ingat saham ni boleh membantu you pakai Ferrari tahun depan? Memang tak lah. Kan? Benda yang kita dah buat berpuluh-puluh tahun pun kita tak boleh nak kata grab betul-betul. Apa tak lagi benda baru?
kan? Tapi worth tak apa yang pernah anda lalui selama ni? Berbaloi tak so far? Sebab ini dia macam pesanan bapa-bapa kepada anak-anak yang nak masuk sekolah ni. Tapi pesanan saya kepada anda yang nak masuk kerja. Dia dah jadi pesanan macam tu dah. Kan? Berbaloi tak pengalaman kata sepanjang COVID ni? Kan 2 tahun kita dah terperap kan, malam dengar saya membebel, siang menghadap saham, belajar saham, waktu ni best kan. Sebenarnya menarik, cuma yalah kata pengalaman tu through experience lah sebenarnya akan menjadikan kita jadi semakin matang. Itu je yang ubat dia. Pengalaman. Pasal tu walaupun anda sibuk kerja, janganlah orang kata tinggalkan rutin-rutin yang anda dah develop. Nak develop rutin ni bukan mudah. Selalu orang cakap kena buat 44 hari, itulah. Kan berturut-turut baru dia jadi satu rutin. Kan anda dah buat dah 2 tahun dah ni, duk kaji DS, duk baca orang kata newspaper, duk buat Ken Slim, duk kaji lukis cat, duk kata belajar itu ini, bagus dah. Sebab rutin tu dah bagus dah. Kan cuma kena terus konsisten. Itu je. Teruskan konsisten tu. Kan melabur ni tak perlu nak susah-susah pun. Kan maknanya bila anda dah mula bekerja, anda dah mula sibuk, anda kena tukar strategi yang bersesuaian dengan masa anda. Kan especially mana yang sibuk kan, frontliner ataupun penguat kuasa, memang tak ada masa lah kan. Kau bayang kalau doktor kita tengok sibuk layan kata trade monitor, salah juga kan. Polis kan, polis peronda, polis trafik sambil duduk kat tengah jalan tengok saham tengah naik ke tidak, jenuh juga kan. Tak boleh. So kena tukar, kena ikut strategi yang bersesuaian. Kalau anda bekerja sendiri, senanglah kan. Sedang kata anda boleh atur masa anda sendiri. Tapi kalau anda bekerja dengan orang lain, kan anda ada majikan, kena ingat jaga keberkatan. Kan tak guna duit kiri kanan masuk, gaji dapat, untung saham dapat, tapi tak berkat. Sebab mesti akan ada bocor, mesti bocor punya. Kalau tak kereta tu rosak, kan, ataupun rugi dalam saham, kan, ataupun ada macam-macam hal, anak sakit, mesti ada kebocoran. Pasal tu biarlah orang kata benda tu tak besar, tapi dia orang kata dia berkat. Bagi saya itu yang paling penting, tuan-tuan. Tak guna harta datang daripada pelbagai sudut, kan, duit orang kata masuk daripada kiri kanan apa semua, tapi kita tak pernah merasa cukup, tak pernah rasa puas pun. Cuba tengok. Cuba tanya diri anda sendiri. Adakah anda betul-betul rasa anda nampak duit anda tu, hasil tu, penat cari rezeki, pergi kelas sana sini, belajar saham, belajar hartanah, belajar macam-macam, buat kerja macam-macam. Tapi realitinya anda nampak tak duit tu? Realitinya anda nampak tak duit tu? Ya, dulu saya macam tu lah. Orang kata saya kerja Petronas, gaji besar. Kan? Realitinya, waktu tu saya tak ada rumah. Kan? Kredit kad, hutang maksimum bukan 1 kad, 3 kad, hutang maksimum. Simpanan tabung haji tak ada, simpanan ESB tak ada. Datang dari mana? Duit tu gaji besar ni, tapi duit tu ke mana? Nampak? Kalau nak cerita bab keberkatan ni, walaupun gaji besar lah macam mana pun, 100,000 ke 200,000 ke, kan, kita tak pernah rasa cukup. Biar sikit. Jadi bila cerita pasal saham ni, lagilah benda ni dia akan memberi kesan kepada anda nanti, sebab anda ibarat berniaga sambil sedang kata bekerja. Kan? Kalau ikut etika, sebenarnya boleh ke tidak? Ada tak orang HR kat dalam ni? Kita tanya orang HR. Kan? Ada tak orang HR? Boleh ke kita bekerja, berniaga tudung ke? Kan? Ataupun orang kata buat berniaga apa-apalah sambil kita bekerja. Sebenarnya dari sudut orang kata undang-undang, tak boleh kan? Bukan kata undang-undang dunia je tak boleh. Undang-undang akhirat pun tak boleh. Saya bukan HR tapi majikan. Betul bos. Saya sokong bos. Jangan bagi kata staff trading. Serius. Jahanam nanti. Percayalah, jahanam. Sebab tak ada keberkatan. Simple je. Dia bukan soal kita ni bijak. Bukan soal modal kita besar. Bukan soal kita pergi kelas ni, pergi kelas tu. Tidak. Tapi keberkatan je. You jaga keberkatan. You buat perkara asas. InsyaAllah benda tu akan jadi. Ingat je benda tu. Mak ayah kita kalau kita tengok, kan, belajar tak tinggi mana pun, gaji tak besar mana pun, tapi tengok dia membesarkan 6 orang, 10 orang anak, kan, semua jadi orang kata manusia, jadi doktor, jadi engineer, jadi macam-macam lah, kan, elok je. Kita lagi ni yang gaji besar, nak orang kata nak membesarkan 3-4 orang anak pun dah rasa macam pening kepala dah. Aduh, yuran mahal, kan, pampers mahal, semua benda mahal. Nampak? Kat mana masalah tu? Dia bukan soal gaji. Betul tak? Right? Okay, so berbalik pada ni. Saya minta maaf saya
terlajak. Tadi ada orang perli saya. Just ni, ya je tulis kat poster sampai 10.30. Betul ke 10.30? Ini macam baru nak warm up ni. Tak berpeluh lagi ni. Kita tak berpeluh lagi. Dia baru macam intro. Tapi saya seronok lah nak berkongsi. Dah lama kan? Dah lama tak berkongsi dengan anda semua. InsyaAllah. Minggu ni saya last week saya sibuk. Lepas tu program ECJ 05 ni dah habis. Lepas tu barulah saya ada banyak masa sikit. Lepas ni insyaAllah saya akan cuba berkongsi secara kerap lah. Mungkin seminggu sekali ke 2 minggu sekali. Sebab saya tengah sibuk dengan program ECJ 05. Itu yang memang saya tak boleh. Saya kena fokus. Saya jenis kalau lepas saya bercakap tu, esok the whole day. Padahal saya bercakap 2-3 jam je mengajar secara formal. Tapi esok the whole day my energy drain. Itu saya punya feel. Sebab waktu tengah mengajar ni everything saya akan pam. Bayangkan tanya dia orang 2 malam lepas saya berajar pasal segala bapa indikator yang nak tahu. Saya bersiap bagi offer. Tuan-tuan nak belajar indikator apa? Sebut je. Saya ajar pam. Tapi bayangkan macam mana otak saya bekerja waktu tu. Kan? Orang main request. Saya bukannya jenis prepare slide. Kau pernah tengok saya mengajar prepare slide? Pernah tak? Kan? Pernah tengok saya bercakap dengan perkara yang kata bersedia? Ada topik khusus tak? Tak ada. Ini pasal tu dia makin penat tu. Sebab dia nak kena proses waktu tu juga. Okay. Alright. Ada yang tanya, membebel panjang-panjang, tadi janji nak bagi satu topik. Okay. Now, topik seterusnya. Sektor seterusnya. Sorry. Okay, sektor seterusnya yang saya nampak mempunyai potensi pada ketika ni, terutamanya macam saya bagi tahu. Sebelum ni dalam program Weekend Yamcha saya pernah kongsikan satu sektor ni yang memang akan menjadi perhatian untuk quarter 3 dan quarter 4. Sebab banyak kontrak-kontrak baru yang akan ditawarkan dan banyak kontrak-kontrak mega, kontrak-kontrak yang bernilai bilion yang akan ditawarkan pada suku tahun ketiga dan suku tahun keempat, iaitu sektor oil and gas. Kan? Anda boleh tengok sendiri. Anda tengok apa statement daripada Presiden Petronas pasal capex spending. Capex Petronas. Apa kenyataan beliau? Okay. Kalau kita tengok kan, lately ni kan, ada kata pengumuman yang dibuat di mana Petronas masih lagi mempunyai kata jumlah kata perbelanjaan yang masih lagi banyak yang belum lagi dibelanjakan. Kan? So ini antara perkara yang akan menjadi perhatian lah. Contoh kita tengok as of August. Okay, ada sebenarnya ada berita yang lagi accurate, lagi baru. Tapi as of August pun kita boleh tengok kat sini kan, di mana sekarang ni nampak spending below expectation. Maknanya Petronas tak berbelanja seperti mana yang dijangkakan. Baru 32%. Maknanya untuk untuk separuh penggal kan, bermula bulan 6 sampai bulan 12 ni, maknanya ada berapa persen lagi? 68% daripada 40 bilion. Senang kita ambil 70 bilion lah tuan-tuan. Kan? 70%. 70% daripada 40 bilion bersamaan 28 bilion ringgit. Besar tak besar? Ini bukan cerita 7.7 bilion setakat Sabah tu. Ini 28 bilion ringgit. Ini baru capex. Belum opex. Ini baru cerita capex ni baru ni. Belum opex. So, banyak perbelanjaan yang kita boleh jangkakan. Terutamanya yang melibatkan Petronas. Sebab kebanyakan syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia ni, kebanyakan. Okay, saya tak cakap semua, kebanyakan. Mereka-mereka ni merupakan kontraktor kepada Petronas, dan mereka ni mengharapkan kontrak-kontrak yang ditawarkan oleh Petronas. Okay, sama ada kontrak perkapalan, contoh Alam, Armada, apa lagi, Perdana, Icon, ni semua kapal. Mungkin siapa yang dah join program Weekend Yamcha yang lepas, saya pernah kongsikan kan, secara mendalam lah tentang sektor oil and gas ni. 2 hari saya ambil masa untuk explain. So semua ni anda dah mula ready dah which one yang anda perlu fokus. Dan banyak saham-saham dalam sektor oil and gas ni pun dah mula menunjukkan tanda-tanda dia, dah mula bergerak dah pun. Contoh. Sebelum tu kita tengok bagaimana pergerakan sektor. So kalau kita tengok for the past week,
Kan? Memang kata sektor oil and gas hari-hari naik. Hari-hari naik. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku, kan, kalau kita tengok daripada pergerakan indeks untuk energi ni, kan, pergerakannya telah orang kata berjaya membuat breakout. Dan kalau anda belajar tentang pattern, kan, chart pattern, sebenarnya dia baru saja melengkapkan pattern. Ada orang panggil double bottom, ada orang panggil ni cup and handle. Semuanya betul lah. Jangan bergaduh. Kan, jangan bergaduh cerita dia macam orang duk bergaduh pasal ni lah kunut ni boleh ke tidak, kan. Tak payah bergaduh. Sebenarnya apa fungsi dia? Apa fungsi pattern ni sebenarnya? Siapa boleh jawab? Bila ada pattern ni, apa benda ni? Apa petunjuk yang dia nak bagi tahu ni? Nak menunjukkan bullish reversal. Itu je, simple je hidup dia tuan-tuan. Simple je, kita ni nak duk bergaduh. Cup and handle. Ini adalah double bottom. Cerita dia nak bertukar trend. Itu je penting. Okay? Siapa yang kata double bottom? Kalau kata double bottom, sebenarnya tak tepat. Sebab supportnya tak sama. Kalau cerita pasal cup and handle, kan, ada kau nampak cawan, kau pergi tunjuk kat aku sekarang, kau pergi dapur, kau pergi tengok, ada tak cawan yang handle dia lagi rendah daripada ni? Tak ada juga. W, cuba kau pergi tanya anak kau, kan, macam mana cara W, orang kata dia tulis, dia belajar kat sekolah. Cuba tanya anak kau yang umur 3 tahun. Macam mana rupa W? Macam ni ke rupa W? Tengok, tak ada jawapan betul. Jadi buat apa nak gaduh? Tak payah gaduh. Tak payah gaduh. Simple je hidup ni tuan-tuan. Kita nak tahu bullish. Kan? Dah simple. Relax. Okay. So, bila cerita bullish ni, maknanya ni menunjukkan tanda-tanda untuk bertukar trend. Dah. Maknanya, orang kata petunjuk yang positif. Okay. Ni aku dah start cerita teknikal ni. Bersedia lah. Kan? Nak cerita pula, kita nak masuk indikator tak? Nak masuk indikator? Saya boleh kan? Saham-saham yang terlibat antara favourite lah. Saham Wasyong. Tengok, sama dah mula bergerak. Saham RL lah. Ni antara saham yang kata memang cantik lah. Technically pun memang cantik. Pattern-pattern ni pun dah menunjukkan tanda-tanda yang power. Volume yang cantik. Tengah pullback yang lawa. Saham Dayang pun slowly mendaki. Walaupun baru-baru ni result keluar tak berapa bagus. Tapi saham dia steady je bertahan. Kan? Okay. Apa nama ni? Ni antara saham-saham yang saya suka lah. Wasyong, Dayang, apa lagi? Uzma. Uzma ni pun boleh diperhatikan. Yang mana confirm Uzma ni semua kebanyakannya tak bergerak lagi lah. Tapi antara yang menarik perhatian saya lah, yang kalau boleh tuan-tuan mesti ada lah portfolio untuk saham-saham power. Okay? Iaitu ni saham Dialog. Cantik ni tuan-tuan. Saham ni saham kayangan tau. Saham ni adalah saham kayangan. Tapi saham ni tengah diskaun gila weh. Dan kau tengoklah apa dia buat ni. Ini saham kayangan ni sebenarnya. Dulu kau kata dia mahal. Ambil kau. Sekarang ni dah murah dah. RM2.8. Apa lagi? Dialog ni adalah indeks komponen FBM KLCI. Kau nak juga serbadak. Aduh. Letih aku bebel-bebel. Kan? Nak juga serbadak. Kan? Kenapa serbadak tak bergerak? Nak juga alam. Punyalah banyak. Tengok volume dia ni. Saya cukup kagum dengan volume dia ni lah. Volume dia memang power lah. Kan? Nak juga Sapura. Kan? Banyak saham-saham yang power ni. Ini memang saya nampak menarik lah. Dialog ni. Sebab perubahan trend yang cantik. Kau pasanglah bapak indikator mana pun. Kau dah pasang MACD. Kan? MACD kau tengok. Kata apa rupa MACD. Sekejap. Ni. Kalau tengok ni pun dah orang kata dah mula menampak perubahan trend yang menarik. Aku tengok aku dah start main technical. Silap. Kan? Nak cerita pasal apa? Nak cerita pasal kekuatan trend. Adakah trend tu apa nama ni? Uptrend ni dah mula berlaku dan dah mula nak menunjukkan tanda-tanda kekuatan uptrend. Looks like uptrend tu dah mula nampak. Cumanya masih lagi weak uptrend.
Sebab ADX dia masih rendah lagi, masih lemah lagi walaupun uptrend dah mula bergerak kan. Ini antara saham-saham yang boleh diberikan perhatian sebab kita tahu dari sudut fundamentalnya kan. Memang company yang bagus, tak payah diperkenalkan lah Dialog ni. Memang kalau orang oil and gas tak kenal nama Dialog ni memang kelakar lah kan. Mana pernah rugi kan. Normal lah bila harga minyak turun kan, bila COVID memang semua affected, tapi still you tengok bagaimana company ni masih lagi mampu untuk maintain dia punya profitability. And sepanjang tahun 2021 ni you tengok bagaimana dia punya peningkatan dari sudut sale. Dari mana dia datang dia punya dia punya pendapatan. Projek dia terutamanya di Pengerang orang kata dia dah selesai fasa pembinaan. Sekarang masa untuk dia tuai hasil. Bayangkan inilah Dialog kan. Memang power kalau anda pergi ke Kerteh kan, anda lalu tepi jalan dekat kawasan minyak kat situ kan. Sebelum anda sampai kat situ anda akan nampak warehouse Dialog yang besar tu kan. Dialog ni bukan satu nama yang biasa-biasa lah. Betul, at least kalau anda tak ada masa jenis orang kata pening-pening kan, tak tahu nak beli saham apa, you nak tenang-tenang, ni antara saham pilihan saya. Serius saya cakap. Ini untuk saham kau tenang-tenang kan, mungkin nak simpan setahun. Bayangkan harga minyak ni mula nak recover kan, demand baru nak start recover kan. So apa you rasa potensi untuk syarikat-syarikat macam ni? Okay, collect tu apa? Collect tu bahasa Inggeris kak. Bahasa Inggeris untuk kutip, beli. Okay, collect. Bukan KOLEK COLLECT. Okay, right. Mungkin ingatkan saya pakai bahasa Sabah kot. Tak kot. Bahasa Sabah ni, saya punya bahasa Sabah ni masih pekat lagi. Dah 3 tahun dah meninggalkan Sabah. Ni antara saham-saham menarik. Selain daripada tu, saham-saham yang favourite lah. Bila cerita pasal Petronas punya kontrak, ni syarikat-syarikat macam ni takkan boleh lari. Dayang, Uzma, Wasiang, Petra, ini semua mesti akan kena tempiasnya. Ni level mesti ya tuan-tuan. Mesti. Ni level dia mesti. Sebab kalau anda ada kawan-kawan, tanyalah geng-geng Petronas anda ke, kalau ada kawan-kawan Petronas, pernah dengar tak nama company Petra? Pernah dengar nama Dayang? Kan? Ini bukan nama-nama biasa lah. Ini nama-nama yang memang power. So dia dah mula nak menunjukkan tanda-tanda pergerakan yang sihat. Kenapa saya cadangkan sektor-sektor ni? Nampak? Ada sektor yang ke atas. Betul? Kan? Ada sektor yang kat bawah. Betul? Kan? Bukannya semua saya nak cerita yang ke atas je. Kenapa saya tak pilih sektor teknologi? Kan? Sektor teknologi dah berada di atas dah pun. Dan sepatutnya you memang ada. Patutnya. Kan? Tapi kenapa saya bagi kata sektor-sektor lain? Supaya you ada pilihan, supaya you punya objektif pelaburan itu pun boleh dipelbagaikan. Tak adalah kau kerja hari-hari merempit. Kan? Lepas ni dah sibuk kerja, kau nak rempit macam mana? Kan? High risk sebab berada di puncak. Kan? Sekarang ni banyak orang kata berita-berita yang kurang orang kata menarik, terutama jadi di Amerika Syarikat, terutamanya pasal peningkatan kadar inflasi. Lepas ni akan kata datangnya isu interest rate akan dinaikkan. Semua. So benda ni merupakan satu perkara yang negatif kepada sektor teknologi terutamanya. Sebab kita tahu sektor teknologi ni adalah satu sektor yang orang kata yang rapid expansion dia. Jadi bila cerita tentang syarikat yang sedang pesat membangun, sedang pesat berkembang, of course dia punya tahap hutang tu tinggi. Kan? Isu tech dekat China, betul. Dekat China sekarang ni sedang kata giat, kerajaan negara China sedang membuat crackdown. Banyak syarikat-syarikat yang terlibat. Pasaran kripto di China memang jahanam. Bayangkan 40 broker kripto di China ditutup. Kan? Ini bukan isu kecil-kecil tuan-tuan. Sebab kalau China bersin, kita ni demam terus. Sebab kita ni banyak bergantung pada China. Kena ingat, China ni merupakan kuasa ekonomi baru. Bukan semata-mata kita tengok kat US je, tidak. Tapi whatever happen in China, kita perlu beri fokus. Okay? Betul 3 sektor ni tadi. Okay? Transportation, mungkin anda nak nak short term. Short term mungkin anda boleh fokus pada transportation. Transportation and logistik ni. Sebab dia tengah in play. Tapi adakah sesuai untuk invest? Jawapannya tak sesuai. Sebab dia sekarang ni dia naik,
adalah disebabkan oleh peningkatan kadar kata shipping rate, betul tak? Tapi you rasa shipping rate ni akan sentiasa terus meninggi ke? Kalau dia duduk tinggi, kau rasa ada orang nak hantar barang pakai kapal lagi tak? Tak ada, betul kan? Baik hantar pakai unta. Kan? Kalau duduk mahal sampai atas, logik je you fikir. Sebab benda ni adalah keperluan asas. You fikir benda logik je. So dia takkanlah setiap masa tu duduk naik aja. Okay, unta tak bersalah. Saya cerita pasal unta ni, dia ada kisah dia. Kalau orang yang dah kenal lah saya lama ni, dia kenal lah. Kan, unta tak bersalah tuan-tuan. Okay. So ni mungkin kalau untuk short term kan, untuk trading, mungkin antara sektor. Kalau anda nak start, nak swing, nak simpan daripada bawah, sebab future outlook yang bagus, sektor oil and gas, sebab dia baru nak move kan. Sebab sektor oil and gas ni ialah dia bukan orang kata depend on demand and supply yang ada kan. Jadi bila sekarang ni keadaan dah semakin pulih, ekonomi dah semakin berkembang, of course demand will pick up. For now, demand belum pick up sepenuhnya lagi seperti pre-COVID. Macam kita lah, kalau kita tengok kalau pergi airport tu berapa flight je sehari yang terbang kan. Tapi nanti bila dah back to normal totally kan, flight tu memang kalau kita tengok flight radar tu macam mana dia orang ni boleh tak accident tak tahu kan. Sebab atas KLIA tu je ada 20-30 biji kalau terbang kan yang menanti untuk landing. Sebab nak tunjuk padat tak padat ni kan. Ni sektor yang mungkin untuk anda swing kan. Tadi satu lagi sektor apa? Sektor telecommunication. Ini pun bagi saya satu sektor ofensif lah. Sektor ofensif, dia bukannya untuk invest company-company macam ni kalau kebanyakannya, kalau anda kaji company-company telecommunication ni kebanyakannya company rugi. Tetapi sebab tema tu tambah pula, ingat hujung bulan ni ke awal bulan depan belanjawan akan dibentangkan. So, bila cerita tentang belanjawan, kan, bagaimana kerajaan merancang untuk membelanjakan pendapatan negara, kan? Ini antara area of focus yang akan diberikan perhatian, iaitu penaik tarafan 5G. Sebab tak guna kalau cerita pasal nak jadi negara maju 2080 lah, 2040 lah, berapa puluh-puluh pun kan. Ni kalau kita tengok kata rancangan Malaysia ke-12, ni antara kata area of focus yang diberikan perhatian untuk rancangan Malaysia yang ke-12 yang dibentangkan pada 2-3 minggu lepas. Okay, banyaklah kata bahagian-bahagian dia. Antara yang menarik, ni nampak ni, second goal, strengthen growth catalyst. So nampak 28 bilion ringgit to improve the existing 4G network. Nampak? Nampak? Ni nampak lagi, private sector to invest another 15 billion ringgit to accelerate the implementation of 5G. Nampak tak duit ni banyak masuk ni? Kan? Banyak masuk ni, nampak? Cerita pasal 100% 4G populated bersepah kan by 2025. Maknanya 3 tahun ni memang akan ada rapid activity, terutamanya tentang penaik tarafan sistem komunikasi kan. Target for digital economy to contribute by 25% of GDP by 2025. Selain daripada tu, of course lah, adalah projek lain. Habis semua orang pakai telefon je, tak perlu nak makan, tak perlu nak kata bina pembangunan. Of course ada. Contoh, ni projek pembangunan yang sedang dirancang, KVDT, to be completed in 2022. Ni sekarang tengah ongoing lah. Lepas tu double track daripada Gemas tu JB kan, target 2023 ada yang ongoing, ada yang baru plan. Contoh RTS di kata Johor dengan Woodland, tahun ni akan complete. ECRL complete 2026. Nampak? Benda ni akan sentiasa akan ada projek baru dan ada projek yang ongoing. Of course pembinaan sekolah apa semua ini semua adalah perkara-perkara perkara normal kan, memang akan sentiasa berlaku. Kalau cerita pasal air apa semua tu memang ada. Benda tu adalah keperluan asas kan. Kalau cerita pasal projek air, ada yang tanya pasal projek air. Kau tengok berapa banyak projek air punya belanja yang yang diumumkan. Allocation of 16 billion ringgit over 12 MP and 13 MP untuk rancangan Malaysia ke-12 dan rancangan Malaysia ke-13 untuk program banjir, tebatan banjir, river basin management, coastal erosion. Ini semualah water sector transformation agenda 2040. Ini of course semua benda ada, mesti ada.
Cumanya ialah orang kata besar tak besar tu satu, kan? Berapa lama pula projek tu akan memakan masa, kan? Walaupun projek tu nampak besar, tapi kalau kos operasi besar, you kena ingat, contoh macam nak buat projek air, kan? Water infrastructure ni, terutamanya nak menggantikan sistem perpaipan yang ada, kan? Pipe tu pakai apa tuan-tuan? Kan? Pipe tu pakai apa? Pakai PVC, kan? Pakai apa? Pakai plastik. Itu semua pakai aluminium, pakai besi. Dan sekarang ni harga aluminium, harga besi murah ke mahal? Tak guna kalau projek besar tapi tak ada profit margin pun. Nampak? Apa? Kau ingat nak gantikan pipe-pipe tu, kata murah sekarang. Kan? Semua tu akan jadi mahal. Jadi kalau syarikat tu dapat kontrak pun, soalannya company tu buat untung ke tidak? Dia bukan soal syarikat mana dapat kontrak besar, tidak. Kontrak besar, kan, kalau ikut logik, maknanya semua company kena untung lah kalau ikut logik. Sebab mana ada company yang nak bid, nak tender projek yang confirm rugi. Aku memang saja aku nak masuk tender kerajaan ni, aku tahu kata kalau aku masuk projek ni dia mesti rugi. Ada tak orang fikir macam tu? Tak ada, betul tak? Tapi kenapa ada company yang rugi? Kenapa ada company yang untung? Dia bukan soal nilai projek tu semata-mata, tapi perbelanjaan, kos operasi. Apa tu datangnya term yang kita panggil sebagai profit margin, kan? Profit margin tu, kan? So benda tu kita kena tengok juga. Okay, ni kalau cerita pasal projek air, apa? Government approve, dah approve dah pun, tak payah bentang kat belanjawan 2021 ni, tak payah bentang pun lagi, dah approve dah. 25.8 bilion. Menjelang 2025. Memang banyak lah kalau kita tengok, kan. Semua ni akan ada, mesti ada. Tapi mana satu yang akan menarik minat para pelabur terutamanya? Okay. Sektor plantation boleh swing tak? Kalau nak invest pun boleh. Kan? Ya tengoklah. Kenapa nak tanya boleh swing ke tidak? Okay, kalau saya tanya, kan. Kenapa? Apa yang membuatkan dia tak boleh swing? Kan? Bukan saya tak nak menjawab soalan, tidak. Kenapa? Apa yang boleh membuatkan dia swing? Kan? Kenapa? Agak-agak apa yang boleh menyebabkan dia jatuh ke, kan? Boleh tak boleh dia bergantung pada apa? Kan? Boleh tak boleh dia bergantung pada apa? Harga sawit. Kalau cerita pasal harga sawit, tuan-tuan, harga sawit ni dah meroket sejak tahun lepas, weh. Kan? Kenapa baru minggu ni sawit? Kau tengok ni all time high dah sejak bila ni, Dah uptrend tu sejak 2020 dah. Bila last kau untung ke saham sawit? Bila last kau untung? Sebelum minggu ni? Ada tak sebelum-sebelum ni? Bulan lepas, siapa ada untung saham sawit? Tak ada. 2 bulan lepas, siapa ada untung saham sawit? Tak ada. Kenapa saham sawit tak naik? Dia bukan soal harga sawit. Harga sawit tengah meroket. Kau tengok keuntungan syarikat-syarikat sawit. Untung ke tidak? Kan, diorang ni memanglah harga sawit tu mahal. Kan? Tapi soalannya company tu untung ke tidak? Tak payah cerita jauh-jauh. Kau tengok untung tak untung je. Tak payah cerita ESG. Kan? Tak payah cerita labor. Company tu untung tak untung? Company mana yang untung, Syed? Setakat baru untung ni. Habis yang sebelum ni rugi, tak bagi. Inilah problem dia. Asas dia adalah company tu kena untung lah dulu. Cerita pompang, company tak untung, tak guna juga. Boleh faham maksud saya? Boleh faham tak? Kan? So, apa yang boleh memberi kesan kepada pendapatan syarikat? Kan? Tak kira lah harga komoditi tu ke, kan? Tak kira lah isu ESG lah, isu pekerja lah, boleh beri kesan kepada keuntungan ataupun kerugian syarikat ke tidak? Itu je jawapan dia. Kalau dia kata, kalau apalah yang dibuat, contoh tukar CEO, company boleh untung. Maknanya tukar CEO tu boleh jadi bagus. Tapi kalau kata tukar CEO, tak ada apa pun. Tak guna juga tukar CEO. Kan? Dia soal dia, apa yang kita buat ni boleh memberikan keuntungan ke tidak? Sawit naik tapi tak ada pengeluaran. Ini masalah yang sedang berlaku. Sebab apa? Tak ada pekerja. Nampak? So tak guna juga sawit tu duduk tinggi. Tapi lately ni kalau anda perasan, kenapa saham-saham sawit mula bergerak? Kalau perasan lah. Kan? Kenapa? Disebabkan oleh baru ni pengumuman, kan? Pengumuman daripada pihak kerajaan yang di mana akan membenarkan kemasukan sekitar 32,000, tak silap saya, pekerja asing.
So itu mungkin dijangkakan akan membantu dari sudut kata kekurangan pekerja yang sedang dialami. Itu satu kan. Tapi kena ingat, Bangla ni dia bukan kerja kat sawit je. Dekat sektor construction pun memerlukan Bangla. Kan banyak sektor-sektor kritikal ni memerlukan Bangla. Nak harap orang Melayu kerja kat sektor sawit, mampus tak ada. Kan? So, yalah mungkin slow stages by stages lah. Bergantung kepada situasi. Kalau kata mungkin jumlah kes kita zero, mungkin lebih banyaklah pekerja asing yang akan dibawa masuk. So, benda ni lah yang kita kena faham, yang kita kena keep track. Benda ni, right? Kita kena selalu follow bagaimana perkembangan berita-berita macam ni boleh memberi kesan kepada pendapatan syarikat. Okay, 30K yang announce tu memang untuk plantation. Maknanya very good lah. Dan India pun kata mengangkat ban. Sebelum ni India dia tak ambil sawit daripada kita sebab mungkin dia ambil daripada Indonesia sahaja. Jadi sekarang India dah kata tolak tepi ban tu, maka lebih banyaklah sawit yang akan dieksport ke India. So itu meningkatkan demand. So company-company sawit yang mungkin sebelum ni pernah eksport ke India, dia boleh continue hantar balik. So pendapatan tambahan untuk syarikat. Ni berita-berita macam ni yang kita kena keep on track. Okay, kat mana? Rasa dia mudah. Dekat ECJ News kan. Sebab dalam ECJ News ni sebenarnya kita dah tolong filter berita-berita yang berkaitan je lah. Kalau nak cerita pasal berita ni tuan-tuan, jenuh kan. Kalau nak baca surat khabar ni daripada awal sampai habis, siapa pernah buat praktis kan, baca surat khabar tu daripada muka depan sampai kata muka surat belakang kan, kata line by line, berapa jam anda ambil masa kan? Saya pernah lah dulu kata sambil-sambil kata breakfast kan, adalah 2-3 jam kot daripada awal sampai ke habis kan. Memang nak cerita banyak je benda tu kan, macam-macam berita yang ada hari-hari tu, macam-macam berita. Lepas tu kita takkan mampu buat semua benda. Lepas tu we need help. Dan ini cara kami bantulah. Okay, kami bantu mana yang mampu. Right. So far, belajar sesuatu hari ni. Saya dah terlajak dah 45 minit. Ni belum lagi cerita tentang program program klinik saham. Sepatutnya dalam sesi hari ini pun insyaAllah saya akan brief berkenaan projek program klinik saham seperti mana yang kami umumkan pada hari Jumaat yang lepas. Alhamdulillah pada hari Jumaat yang lepas kita buat program dagang santai, sambil-sambil kita melihat keadaan pasaran, sambil tu kita bersedekah, kita berinfak. Alhamdulillah saya difahamkan kutipan sekitar RM7,000 yang berjaya dikutip tanpa ada bayar yuran. Ni bukannya kami kenakan yuran ke apa, tidak. Kami buat secara percuma dan kami just galakkan siapa yang nak bersedekah silakan sedekah. Alhamdulillah dapat RM7,000 kan. Siapa nak buat kan, siapa nak bagi bodoh-bodoh RM7,000 kan, nak beli van jenazah, nak beli sekarang satu projek yang sedang ongoing yang hampir siap adalah boat disandarkan. Inilah usaha-usaha yang kita buat pun kan. Biarlah orang nak kata apa pun, kita cuba buat mana yang termampu kan. Selagi Ailio ni ada, biarlah Ailio ni memberi manfaat. Nanti takut Ailio ni dah tak keluar kan, jenuh dah kan, tak keluar Ailio ni dah kan. Alright. So saya harap perkongsian malam ni dapat memberikan anda sedikit gambaran lah tentang apa yang kita boleh jangkakan yang akan berlaku dalam masa terdekat. Saya tak kata esok semua saham-saham ni akan meroket, tidak. Maybe jangkaan saya mungkin untuk awal-awal ni saya jangka pasaran akan sendu macam tu lah, sebab maybe ramai yang fokus untuk merentas negeri, jadi tak ada siapa pun duduk kat market kan. Jadi tapi tak adalah nak kata banyak, sebab kita pelabur runcit ni bukannya ramai sangat pun, jumlah pelaburan kita bukannya banyak kan. Sebenarnya yang nak balik kampung ni pelabur runcit je. Apa kau ingat institution tu, fund manager tu dia balik kampung, dia cuti pun tak ada kan. So pasaran akan tetap berjalan seperti biasa. So kalau tanya sektor teknologi, bagi saya so far kalau cakap tentang peluang, bagi saya peluangnya limited. Kalau you tanya saya for now, dalam masa terdekat. Kalau cakap pasal sektor teknologi, for now limited. Kalau cerita pasal chip shortage kan, dia bukannya soal tu bagus tak bagus untuk push. Masalahnya you kena faham supply chain.
You kena faham, kalau satu masalah berlaku, the whole supply chain ni dia akan terjejas. Dia akan terjejas. Contoh dari sudut production of the chip itself, of the wafer, kan? Wafer fabrication pun masalah. Belum cerita pasal assembly, belum cerita pasal testing, belum cerita pasal hantar kepada end customer. Kan? Semua ni kalau ada masalah, dia akan affect the whole entire supply chain. Inilah supply chain. Kan? Kalau tidak, kalau kata isu ni dah selesai, kan? Kenapa saham-saham tu tak naik? Simple dia saya bagi tuan-tuan. Kalau you tengok Nasdaq, mungkin you kata Nasdaq naik. Kenapa boleh Nasdaq naik? Kau tengoklah apa yang menggerakkan Nasdaq. Bukannya company semiconductor. Apa yang menggerakkan Nasdaq? 4 syarikat FANG tu. Apa syarikat tu? Kan? Facebook ada kaitan dengan semiconductor? Tak ada. Apple ada kaitan dengan semiconductor? Tak ada. Kan? Google ada kaitan dengan semiconductor? Tak ada. Nvidia ada kaitan? Tak ada. Semua pun tak ada kaitan pun. Jadi kau janganlah samakan sektor semiconductor dengan Nasdaq. Memanglah Nasdaq tu teknologi, tapi dia yang naik tu sebenarnya lebih kepada apa? Dia lebih kepada syarikat-syarikat software, syarikat-syarikat kata social media. Memanglah bukanlah kata tak ada, tapi sekarang ni isu tu adalah dari sudut orang kata chip shortage. Apple tu memanglah ada. Kalau tidak tak launch lah Apple 13. Kan? Kalau tidak tak adalah launch Apple 13. Tapi ini adalah orang kata syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan Malaysia ni. Bukan kau nak berminat nak tahu pasal Apple pun, tapi yang kau nak tahu saham VIS tu boleh hold lagi ke tidak. Itu je, betul lah. Kan? Kau nak tahu saham Franken tu boleh beli lagi ke tidak. Itu je. Kau bukannya ada saham Nvidia pun nak sembang kari pun. Kan? Bukan ada saham Apple pun. Tapi saya nak tunjuk hubung kait dia tu. Kan? So benda ni kalau cerita pasal potential pun saya nampak limited. Kan? Sebab kata isu ni masih lagi belum selesai sepenuhnya. Jadi daripada saya fikir pasal limitation tu, banyak lagi sektor yang masih fresh, baru nak bergerak. Dia masih ada full swing. Kenapa aku nak fikir yang ni yang dah orang kata dah ke atas ni, tapi yelah dia dah naik banyak. Kalau kau beli daripada bawah tak apalah, layan je lah hold. Tapi kalau kau baru nak kejar, kan PMB Tech tu baru nak beli kat RM15, orang suruh beli kat RM10 tak nak. Kan? Saham apa Genetech, kan, saham SAM yang kata waktu murah-murah aku tak nak beli, bila dah ke atas aku gelabah. Ini yang problem kita ni, kita gelabah ni sebab kita duk risau, kita lah berada di pucuk. Kan? Itu je kita risau. Tapi sungguh cari saham yang baru fresh nak start tak nak. So patut saya kongsikan tadi. Kan? Kalau cerita pasal sektor teknologi, kalau cakap saya nak beli satu saham untuk invest 10 tahun 20 tahun lagi, esok pagi pukul 9 kau beli saham Inari. Ini saya bagi terus, Inari 9 pagi kau beli. Itu invest. Itu untuk 10 tahun. Tapi kau takkan nak 10 tahun, kau nak yang 10 hari dapat 100%. Nampak? Ini beza dia. Kalau cakap pasal teknologi, dia memang evergreen. Dia memang power. Tapi kalau tanya soalan sekarang, sesuai tak? Kan? Potensi sekarang, kan? Untuk dapat kata pulangan yang maksimum, mana satu yang sesuai? Sektor mana? Inilah tadi saya share tu tadi. Kan simple. Alright? Jelas? Macam-macam dah saya rasa saya kongsikan, kan. Counter apa pun, level counter apa lagi lah, kan. Saya dah tak tahu macam mana saya nak tolong. Nak yang 10 saat ada, belilah saham Sumatek sebab dia kat setengah sen. Dia naik 1 bit 100% dah berada. Beli saham Sumatek dan saham tu takkan jatuh sebab dia kat support dah. Tengok kau nak berapa saat? 10 saat. Aduh, 10 saat Sumatek lah. Nak berapa saat lagi? Kalau apa? Bezanya apa? Bezanya di sini adalah strategi pelaburan you je. Apa sesuai ke tidak dengan cara mana? Kau bekerja, kau kata full time trader, cara mana yang sesuai? Kan, fokus je tuan-tuan, fokus, insya-Allah. Kan, buat apa pun, kan. Kalau kita tengok, kan, kita selalu tengok baru ni ada viral dekat, kalau tuan-tuan tengok, kalau diberi peluang lah, saya tanya kat tuan-tuan, kan. Kalau diberi peluang, tuan-tuan nak berniaga jual ikan tak? Nak berniaga jual ikan kat pasar? Mesti kebanyakan berita, aduh, tak best lah, bukannya banyak duit.
kan, kalau boleh nak berniaga rumah, kan, nak berniaga benda-benda yang canggih lah, nak kerja yang canggih-canggih. Kan baru ni ada viral dekat page Datuk Rosyam. Datuk Rosyam buat interview dengan salah seorang penjual ikan di pasar. Gaji dia lagi tinggi daripada doktor pakar. Pendapatan dia lagi tinggi daripada doktor pakar. Dia bukan soal kau jual ikan ke, kan, kau jual iPhone ke, kau jual apa pun, tapi kalau kau buat betul-betul, kau buat dengan kata ada keberkatan, kau buat sungguh-sungguh, kan, semua benda boleh jadi. Itu je, bukan soal jual ikan. Kau jual, kata perut ikan tu pun boleh jadi duit lah. Dia bukan soal jual apa. Kalau dia beri pilihan nak berniaga ikan ke nak berniaga kata iPhone, kau mesti beli iPhone lah. Nampak? Ini yang saya nak tunjuk. Bukan soal kau beli saham teknologi ke, kau beli saham energi ke yang akan meletup. Tidak. Kau beli saham energi, kau beli saham teknologi pun, saham teknologi yang memang tak ada potensi, tak guna juga. Contoh, saham teknologi yang tak ada potensi, kau beli M3 Tech. Teknologi. Beli saham tu, M3 Tech. Beli saham Turia. Tu memang saham teknologi. Ucrest. Dia bukan soal sektor teknologi. Nampak? Sektor tu tak salah, dia tak berdosa pun. Tapi pemilihan saham syarikat perniagaan yang kita nak faham potensi dia. Saya mohon ampun dan maaf, mungkin bahasa yang saya gunakan ni mungkin kasar, mungkin ada yang first time. Siapa yang first time yang kata dengar saya berkongsi hari ni? Kalau ada yang first time mungkin rasa macam sentapnya dia kan. Dia ni cakap dia mulut kata macam celaka kan. Mulut macam puaka, segala benda keluar. Itulah saya tuan-tuan. Saya memang bagi saya selesa menjadi diri saya sendirilah. Saya bukan nak kontrol baik kan, nak pakai kopiah, nak tunjuk baik depan orang, tidak. Bagi saya cuba kongsi mana yang kata yang terbaik kan, dan saya harap ianya dapat memberikan manfaat lah. Lagi penting daripada saya sekadar nak jaga nama, tidak. Bagi saya biarlah ianya dapat memberi manfaat kepada lebih ramai orang di luar sana. Alright, so selamat malam, selamat berdagang esok. Moga-moga minggu ni kita dapat sama-sama meraih keuntungan yang luar biasa, supaya lepas ni kita boleh bersama keluarga kita boleh belanja keluarga kita, makan bercuti kat mana-mana saja, tanpa kita perlu risau tentang masalah kewangan. So itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.